di sini dan juga anak-anak cucu-cucu dan juga cici-cici dah. Alhamdulillah. Tuan Haji Ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah kita memanjat syukur banyak-banyak kepada Allah SWT kerana pada pagi ini di rumah Cik Bakri dan keluarga diadakan satu majlis iaitu dipanggil kuliah Tuha lah. Pagi ni kuliah Tuha tuan-tuan dan saya percaya semua keluarga yang hadir ni telah pun berkorban masa, berkorban kita kata tenaga dan berbagai-bagai lagi pengorbanan untuk bersama-sama hadir pada hari ini. Dan saya pertama sekali rasa terharu lah. Rasa terharu. Biasa program macam ni biasanya saya berceramah di pejabat-pejabat, di korporat-korporat dan juga di masjid-masjid, di surau-surau, di sekolah-sekolah di rumah ni sebenarnya ada. Saya kaunselor dah 40 tahun. Dan untuk tuan-tuan semua, rumah saya insya-Allah lah cucu saya ni saya akan buat dalam 2 minggu sekali saya akan buat program macam ni. Ni 7 bulan ni kami akan buat juga kompos semua. Cucu-cucu pak saya dah buat kerja ni 40 tahun. Jadi saya ada klinik sendiri. Jadi hari-hari orang jumpa saya. Orang bagi cerita masalah-masalah ni, masalah keluarga, masalah suami isteri, masalah anak, masalah cucu, masalah mak ayah yang dah kata umur. Jadi saya tengok kat situ, saya rasa ilmu ni perlu saya sampaikan kepada anak cucu saya. Saya pun ada anak 4 orang. Anak 4, cucu ada 15. Ni dia cucu saya. Ni cucu nombor 2 tua ni. Kelihatan 5. Tadi kebetulan bapak dia bawa datang ke rumah, ajak makan, sarapan. Jadi tanya dia, abang nak ikut tak? Nak ikut, dia kata. Dia nak ikut. Jadi tuan-puan, saya nak ucapkan tahniah lah kepada Cik Bakri. Sebenarnya lama ni Cik Bakri merancang program ini sebenarnya. Cik Bakri ni seorang yang proaktif. Bukan senang nak buat program ni tuan-puan. Bukan senang ni nak mengumpul adik-beradik, ipar duai, anak kata orang tu dan sebagainya. Bukan senang. Ni minta maaf cakap. Saya ucapkan tahniah Tuan Haji Ayah. Sebab apa? Nak jumpa macam ni biasanya kita kalau jumpa-jumpa tu kita makan-makan je. Saya banyak juga kadang-kadang orang buat makan-makan, bakar-bakar kambing gila. Lepas tu habis. Masing-masing duduk pegang main handphone. Saya hari ni saya cakap tu terang je lah. Sebab apa saya hari-hari buat kes. Ni besok pun saya ada kes ni. Yang datang jumpa saya, orang tua-tua. Dan saya kaunseling rumah orang tua. Saya kaunseling rumah, macam-macam rumah yang minta tolong saya. Dan bukan saja di Malaysia, termasuk juga di luar negara. Tanya PA saya, kalau nak buat appointment dengan Cik Sofian tu, jadual saya dah penuh. Sebenarnya tuan-tuan, ini Cik Bakri booking saya berapa bulan ni. Berbulan-bulan booking ni. Tarikh tuan-tuan. Tapi saya nak ucapkan tahniah lah pada Cik Bakri dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang datang pada hari ini. Sebab program macam ni biasanya kita kata setengah orang pelik lah, pelik. Apa benda pula ni? Kenapa ni Bakri pelik pada orang ni? Betul dan sebagainya. Tetapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan sekalian, inilah sepatutnya kita dalam keluarga kena wajib ada. Paling tidak pun 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Saya 2 minggu sekali. Dia tanya cucu saya. Kompor-kompor kat rumah saya, kalau cucu dengan menantu cuma sekali dalam 32 orang. Dan lepas makan-makan saya kompor cucu. Sebab saya buat hari-hari kes, saya takut. Saya takut apa yang saya dengar daripada klien saya tu kena cucu saya. Takut tuan-puan. Lepas tu Cik Bakri tadi dah kata dah, Cik Bakri dah utarakan soalan tadi pasal duit. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, saya ceramah ni tuan-puan, insya-Allah kita sampai pukul 12. Jadi kalau tuan-puan saya nak ada soalan, boleh tanya terus. Tak payah tunggu-tunggu. Nak tanya, tanya. Macam tu. Saya jenis macam tu. Walaupun kadang-kadang saya beri ceramah baru ni bawah Jabatan Perdana Menteri 2,000 orang di Masjid Negara. Yang bawah-bawah tu datuk-datuk tahu. Saya cakap, nak tanya, tanya terus. Saya kata, sebab saya tak suka kita sipar apa benda. Nak tanya-tanya untuk kebaikan kita bersama. Jadi tahniahlah Cik Bakri program macam ini. Dan juga tuan-puan kita hari ini
banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Cabaran-cabaran kita kata dari segi kita kata akidah anak-anak kita. Sekarang ramai jumpa saya duduk atas kursi. Ni bayar ni, bayar cucu saya duduk atas kursi. Atau Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Atau I'm liberal. Atau I'm free thinker. Atau saya benci ayah saya. Mak saya lagi benci sebab dia suka membaby. Nampak? Dan yang kecil-kecil ni pula ni. Saya tengok ramai tu bagi anak main handphone ke apa kan. Boleh bagi. Itu kau kena tanya soalan. Kenapa? Boleh bagi ke tak bagi? Ramai juga umur 10 tahun dah main handphone. Dan form 4 macam cucu saya ni, form 5 macam ni, tidur pukul 4 pagi, pukul 5 pagi tidur. Sebab apa? Dah ketagih. Ketagih apa? Ketagih main game. Ketagih memacam pakcik. Ya? Jadi tak tidur dan sebagainya. Tuan-tuan Jadi ini sebenarnya saya nak beritahu pada tuan-tuan hari ini saya akan bercakap keseluruhan apa saja dan juga dari segi hubungan kekeluargaan kita. Dan tuan-tuan alhamdulillah ayah dengan ibu masih ada lagi. Pak Haji saya tanya tadi 86 tahun Haji Ayah. Bonda kita 84 tahun. Tuan-tuan bersyukur sebab ada mak ayah lagi. Saya dah tak ada mak ayah dah. Nampak tu. Untung ada mak ayah. Sebab apa dalam Islam ada beberapa perkara yang kita tengok dapat pahala. Selain kita tengok Kaabah. Nak pergi Mekah sekarang daftar tahun 2021, boleh pergi tahun 2090. Berapa benda satu lah. Kan Dah daftar. Bila? Tapi kalau tengok muka ayah dapat pahala. Tuan-tuan ni tengok muka ayah dapat pahala. Tengok muka mak dapat pahala. Apa tu? Isteri tengok muka suami dapat pahala. Suami tengok muka isteri dapat pahala. Adik-beradik tengok pun dapat pahala. Ni ada program macam hari ni dapat pahala ni. Nampak tu? Soalan tadi bila duit tadi tu, maknanya kita termasuk juga usaha kita dan sebagainya. Ini nak orang yang menganjurkan ni pun dapat pahala. Jadi pahala Allah sebab apa tuan-tuan? Allah tu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tu Maha apa? Maha Ihsan. Allah ni tuan-tuan, Allah tu Maha Ihsan, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kita tuan-tuan kalau boleh maknanya kita adakan program-program macam ni. Dan apa yang Cik Bakri buat pada hari ni bukan mana lepas ni mau Cik Bakri lagi. Mungkin buat rumah hangat pula, Sungai Besar. Mungkin buat di Sabak Bernam pula. Mungkin buat di mana-mana nak buat lah, boleh lah. Tapi benda ni tak semestinya kata datang mau Cik Bakri wah macam-macam makan dia. Bakri dia banyak duit, macam-macam bagi makanan. Rumah aku nak bagi apa Sungai Besar ni? Kalipak dah 5 ketul. Dia bukan soal makan. Soal pengisian tu penting. Soal hubungan silaturahim antara kita adik-beradik, kaum keluarga. Lepas tu ni sama-sama cucu ni. Bila masa cucu nak bercakap? Sekarang pula asyik main handphone dia. Digital, zaman digital. Nampak tu tak cakap, tak apa semua. Tahu ni? Ni kalau tak ada ceramah-ceramah macam ni, mungkin dah makan-makan macam ni, makin-makin menyandor kat tiang, masing-masing pegang handphone lah. Yang ayah dengan mak tu dua orang lah. Itulah hati orang tua. Saya pun orang tua. Kadang kita rasa apa? Aku datang rumah anak-anak bukan nak bercakap dengan aku. Betul tak Pak Haji rasa macam tu? Rasa? Betul Pak Haji nampak atuk, abang kau dah anggur. Nampak? Makcik betul Pak boleh nampak tu dia rasa. Sebab dia rasa tak ada orang nak bercakap dengan dia, tak ada orang nak berborak dengan dia. Memanglah kita kadang anak menantu fikir nak bercakap apa dengan orang tua ni. Apa benda nak bercakap. Habis tinggi pun dia cakap dia minum air sikit, lepas tu makan sikit, lepas tu dia nak balik dah. Dan orang tua biasanya dia tak nak tidur rumah kita. Dia datang rumah anak-anak mungkin sehari ke, lepas tu besok aku nak balik lah. Aku terbayang rumah aku tu. Okay, Tuan Jin. Nak mencerah sikit kan? Elok kita Sila. Sebenarnya banyak saya tadi pada awal saya dah nak tanya dah. Tapi terima kasih kepada Tuan Haji dapat datang hadir pada pagi ni. Biasa kita tengok dekat TV kan, kita live depan saya bersemuka okey.
Cuma okey lah, betul lah tadi kalau kita tengok dari segi situasi lah, perubahan masa, zaman, teknologi. Betul lah yang Tuan Haji kata tadi, bila mak bapak kita tu hadir, datuk mak kita tu bila dah habis makan minum masing-masing gunakan handphone lah. Okey lah, dia kata lah dia tidak menggunakan handphone. Apa yang dia nak buat agak? Okey, bagus. Kalau misalnya mak bapak kita tak guna handphone, kita duduk dekat-dekat dia. Duduk dekat, pergi dekat tu, pergi dekat bapak kita ni, pergi, lepas tu pegang tangan dia, pegang ni semua. Nampak tu? Urut-urut ayah macam mana. Sedap tak bang? Betul tak? Sedangkan saya baru kenal dia ayah hari ni baru. Nampak tak? Sebab saya hari buat kaunseling di klinik saya. Orang tu macam ni datang menangis jumpa saya ramai. Ni besok pun datang, orang tua besok. Sebab tu saya boleh spontan. Kalau penceramah lain tetap duduk situ bercakap lah. Saya tak. Sebab saya hari-hari saya buat kes. Nampak tu? Jadi orang tua macam Tuan Haji cakap, tak ada handphone, tak ada apa. Kalau kita anak ada handphone, kita letak sekejap dalam kocik. Tak rugi letak handphone 1 jam. Yang kita main dah 380 jam. Kita perlu ayah kita ni duduk dekat. Ayah macam mana tu? Jangan tanya soalan-soalan yang menyakitkan hati ayah. Ayah, bila nak bagi lagi tanah semua tu? Ayah dah tak lama lagi dah. Tanya soalan macam apa menyakit hati. Tapi barangkali ada juga kebenaran dia. Mungkin barangkali dia tu pernah buat hibah. Sementara dia hidup tak apalah kan? Tapi kita pergi dekat dengan dia tu, mana kita tak bercakap, mana main handphone. Kita pegang cakap ni, tengok ayah macam mana pegang tangan, sikit. Orang tua dia suka. Kawan lain saya pun sama. Saya anak saya pun datang lah. Yang Along pegang lain, yang ni pegang lain. Cucu ni semua atas katil semua. 15 orang atas katil. Ya. Pijik saya, pijik tok mak dia, benda semua kan. Jadi pada masa tu kita dah tak ada main handphone dah. Kita fokus ni nak bagi gembira ni. Kita tak tahu bila lagi boleh jumpa. Kan Nak jumpa bukan senang, masing-masing sibuk. Ini sebab boleh jumpa hari Minggu. Betul tak? Besok dah kerja. Orang ni pergi sana, orang ni pergi sini. Dah nak jumpa lagi, tak bila lagi cepat kerja. Betul kan? Nak bawa ayah macam ni, boleh jumpa semua ni. Sebab dari segi kita kata psikologi, orang tua ni, dia tengok anak cucu dia gini, dia dah seronok. Betul tak? Ya. Walaupun kadang-kadang kita tak ingat cucu kita, nama cucu pun tak ingat. Macam saya 15. Ni apa benda ni? Dah ramai sangat. Jadi tetapi tengok tu kita rasa seronok. Nampak? Dah cucu berlari-lari benda semua tu kita seronok. Berarti itu dari segi sentuhan lah tu. Ya, sentuhan. Okey, kementu dari tadi Tuan Haji disebut kata kalau kita sebagai orang tua, sebagai mak bapak usia dah sudah pun di usia emas. Ya, betul. Memanglah kadang-kadang kita suatu ketika nak pergi ke sana ke sini rumah anak-anak. Ya, betul. Tapi dia boleh berlaku sebenarnya ke apabila dia dah tua, dia macam mana pun dia akan selesa kat rumah dia sendiri juga. Betul. Sebab apa Tuan Haji? Apa sebab? Bagus soalan tu Ini sebenarnya fitrah manusia Allah jadikan Kita mana tadi suka duduk rumah sendiri. Tetapi kalau duduk rumah anak tu, anak menantu misalnya layan macam rumah dia, dia takkan keluar. Dia rasa seronok. Orang tua ni sebab apa? Bila dah dia pergi pada penuaan, dia balik-balik jadi macam budak-budak balik. Nampak tu? Nak kena tanya, ayah nak makan apa? Ni nak makan apa? Kadang-kadang dia dah makan dah, dia kata belum makan. Lupa. Tapi kita tanya lagi, ayah nak makan apa? Nak makan apa? Itu gini. Kan Lepas tu duduk dekat, borak-borak, cerita-cerita. Memang kadang-kadang dia diam, tak cakap. Mak pun sama, mak kita. Jadi sebenarnya dia suka balik ke rumah dia tu sebab apa? Dia sebenarnya dalam rumah kita ni sebenarnya ada roh sebenarnya. Roh tau. Lepas tu dalam Islam, kalau kita banyak baca Quran dalam rumah, kita banyak misalnya buat berzikir, kemudian kita banyak misalnya buat tahajud malam, rumah kita tu jadi kata orang tu rahmat. Tapi ada rumah kita masuk misalnya, kenapa rumah ni? Aku masuk sekejap rasa lain macam ni. Mana rumah tu tak ada baca Quran, tak solat dan sebagainya. Jadi bagi orang tua biasanya mereka suka rumah dia sendiri. Bagi contoh, malam-malam pukul 3 dia bangun dah. Orang macam ni pukul 3 dah bangun, automatik. Dia bangun pukul 3, betul tak aja? Pukul 3 bangun je lah, antaranya kencing. Lepas tu bila bangun tu kadang-kadang dalam diri kita monolog ataupun self talk. Self talk dalam Islam ada dua. Satu daripada Allah, satu daripada iblis.
Lepas tu bila kita bangun malam tu, bila pukul 3 tu, Allah akan cakap dengan kita, okey, ambil air semayang, buat tahajud. Kita buat tahajud. Tapi mari pula iblis tu, dah tidur dulu, aircon 3 horsepower, hilang, tidur dulu. Nanti bangun lah. Dan nak subuh kan bangun. Dia akan berlaku iaitu konflik dalam diri kita. Tapi bagi orang tua biasanya kalau kat rumah sendiri tu, dia dah lebih selesa bangun, lepas tu nak masuk bilik air, nak pergi sini, dah tahu dah semua. The environment tu sendiri menyebabkan mengapa orang tua-tua kita ni dia suka duduk rumah dia. Bukan kerana dia suka duduk tu dia tak suka anak-anak, tak. Bukan tak suka. Dia suka anak-anak ni, tetapi dia lebih selesa dengan rumah sendiri. Tak mau cerita orang lain, saya pun sama. Anak saya rumah dekat-dekat kat Andalas Kelang tu depan hospital. Tiga beranak kat situ, satu di Shah Alam jauh sikit. Tapi ada tak yang tidak selesa tu Haji? Yang tak selesa maksudnya siapa tu? Maksudnya dia dah tua, dah keadaan begitu. Tapi macam kita keadaan biasa, rumah kita tu ada surga kita lah. Tapi dia tak selesa dengan rumah dia sendiri. Ada? Dia tak selesa dengan rumah dia sendiri tu banyak sebab. Kadang-kadang, minta maaf lah ya. Kadang-kadang dia kata orang tu, kalau dia suami isteri dah hilang, isteri dah kata orang tu dah pergi, kata orang dia tinggal seorang-seorang. Pada masa tu mak kita, orang perempuan mudah sikit, mak mudah sikit ajak datang rumah kita. Ayah susah ni, dia tak suka rumah anak-anak. Bukan tak suka anak menantu, tapi kita rasa orang lelaki lain. Tahu, kemudian dia ada aktiviti dia sendiri. Tak boleh suruh abang tengok ayah kau naik motor 86 tahun. Saya pun dah tak boleh naik motor. Tengok, dia nak naik motor, nak pergi surau, pergi mana. Ada sekarang, ada mak, boleh tak cakap. Walaupun mak suami isteri ni, walaupun macam ni, cakap, lepas tu bergaduh. Tapi ada je, apabila ada perkataan bergaduh tu, pernah ke berlaku kes itu? Masa makin tua, kita makin tidak akrab. Bagus soalan tuan. Soalan ni bukan saja untuk orang lain, untuk tuan sendiri. Yes. Tak betul ni. Ada mana bini kau? Tak bagus. Itu tuan aja kena scan lah. Tak sebab apa, kita kan. Dia benda ni sebab apa saya hari-hari saya buat suami hari-hari tu. Lepas tu kalau orang tahu hari-hari orang datang buat kaunseling. Sebab apa? Bagus soalan tuan tadi tu, bahawa kenapa kita bila makin tua makin kita timbul konflik. Yang pertama sekali ialah masalah dari segi komunikasi. Tak bercakap. Anak suami pula macam abang pula asyik pegang handphone, ketawa seorang-seorang. Main TikTok je. Betul? Betul. Betul. Jadi bini nak bercakap dah tak boleh. Abang. Apa dia? Jadi kita yang pertama sekali saya nak beritahu, nak keluarga bahagia, keluarga syurga ni, ialah kita kena ada komunikasi. Cakap tu. Handphone ni sekarang menjadi sebagai satu ancaman kepada kekeluargaan. Tahu? Pegang handphone ni. Bila bini tanya, abang main handphone buat apa? Tak ada. Abang tengah baca Quran ni. Surah Al-Mulk. Sedangkan duk tengok politik, duk tengok itu, duk tengok ini kan. Jadi isteri kita rasa apa? Rasa lonely tu. Seorang. Nak dalam rumah tu anak-anak sudah keluar. Anak dah keluar, rumah banglo macam ni. Ada 8 bilik, 7 bilik. Yang Shah Alam tu buat kaunseling saya, rumah dia 18 bilik. Kereta tak banyaklah, 40 biji. Jadi dia kata lonely. Bini yang banyak jumpa saya lonely. Saya seorang tu Haji, rumah besar, duit banyak, tapi tak bahagia. Sebab tu suami saya asyik main handphone, main ni laptop, buat bisnes. Bila datang jumpa saya pun main laptop. Suami tu dia cakap apa? Haji, minta maaf saya berhenti cakap sikit. Sebab ni projek tengah masuk 4 juta. Isteri tu tembak terus. Alah Haji, dia penting duit daripada saya. Nangislah isteri. So sebab tu kita dalam rumah tangga ni kita kena ada komunikasi. Mana makin tua makin berkomunikasi, makin bercakap. Makin tua makin bercakap. Itulah caranya Tuan Haji. Macam mana caranya? Cara ialah kita naklah jadi pendengar yang baik. Kita suami kita dengar. Bila isteri nak cerita dengar. Kadang suami bini kita ni pagi dah cerita, tengah hari dah cerita, dia ulang balik tu. Lepas tu dia cakap apa lagi? Bang, anak kita yang nombor 2 kenapa tak boleh balik? Bang, kenapa ni bang? Kenapa gini-gini? Jadi kita ni masa tu lah perlu ada ilmu kita, mana mendamaikan isteri kita. Okey, maksudnya QD ilmu lah. Kena ada ilmu. Sebab tu macam majlis pada hari ni, ilmu. Mana bukan hanya kita kena ada juga ilmu keibubapaan. Sebab tu macam saya tulis buku kan. Ni ilmu keibubapaan. Macam mana nak didik anak ni semua. Ni satu.
Lepas tu ni yang abang tanya tadi tu, ilmu suami isteri. Ni ilmu suami isteri ni. Sebab kalau bagi kursus kahwin 2 hari je. Lepas tu kita kahwin. Sebelum kahwin semuanya indah. Tapi duduk serumah baru kenal pasangan kita. Dia tu colour. Baru tahu. Dulu sebelum kahwin bukan main mesra lagi. Itu pun lakonan lah rasa saya tu. Itu pun lakonan. Yang sebenarnya dia belum tunjukkan lagi. Masa dalam kita duduk serumah baru kita kenal. Kan? Jadi kalau boleh, kalau awak tahu, awak nak belajar benda ni. Sebab apa? Kita nak supaya bila kita kahwin tu, kita nak rumah tangga kita bahagia. Ini rumahku, syurgaku. Nampak tu? Yang tajuk hari ni tu, macam mana nak membawa keluarga kita ke syurga. Jadi kalau kat situ, kita sebagai ayah, sebab dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-Rijal, lelaki ialah pemimpin. Kita lelaki ni pemimpin sebenarnya. Qawwam dia panggil. Lelaki qawwam. Qawwam maknanya apa? Kita pemimpin. Dalam keluarga tu kita kena jadi pemimpin. Pemimpin apa tu? Bukan saja cari rezeki duit, bukan saja kerja, tetapi kita juga dalam rumah ni macam mana ke balik rumah sibuk-sibuk macam mana pun, paling tidak satu waktu solat berjemaah satu hari. Satu waktu solat berjemaah. Sebab bila solat berjemaah tu penting tu, ni anak-anak semua ada, semua kita imam. Jadi anak-anak akan kita, lepas tu bila lepas solat tu kita mai sini, kau mai sini. Bagi contoh mai sini. Ni tu ada bakri mesti. Dia bakri mesti. Saya tunjuk terus. Ya nak betul. Mesti. Dia bakri. Tak lagi dah. Contoh ni. Selalu dengan ayah ni kau peluk ke salam? Salam. Nampak tu Hari ni saya nak tunjuk. Sebab saya dengan anak cucu semua saya buat ni, saya tunjuk. Okey? Ni saya nak beritahu pada hari ni. Kalau kita nak keluarga kita tu, maknanya bukan saja berjaya dari segi akademik dan sebagainya, tapi kita nak keluarga kita bahagia. Dalam Islam, syurga tu bukan saja di akhirat. Syurga dah ada dalam dunia. Sebab tu Rasulullah bersabda, rumahku syurgaku. Nampak tu kan? Jadi kita kalau boleh, anak ni kita kalau boleh kita salam macam ni Macam saya dengan Cik Bakri, ni anak saya contoh, kita peluk ni ini yang mahal ni. Ini mahal, peluk ni. Tapi mula-mula sebelum peluk anak, peluk bini dulu. Dia kadang-kadang bini tak peluk. Tapi tu dia salam. Tapi nak peluk ni susah sikit tu. Okey, kenapa dia jadi susah sangat? Perkara itu berlaku dari segi keluarga tu sendiri. Bagus. Sebab apa? Dia tidak, kata orang tu, menjadikan itu sebagai satu kebiasaan dalam keluarga. Lepas tu kalau orang tahu ni semua, orang panggil saya ceramah 20 tahun yang lalu. Yes. 30 tahun yang lalu. Dalam counselling ni sebenarnya ada 3. More educate, counselling education. Yang kedua dipanggil counselling pencegahan. Yang ketiga pemulihan. Jadi macam abang tanya, betul, sebab saya dalam keluarga saya dah buat tanya cucu saya. Ni cucu saya, anak saya semua peluk bini saya. Tapi yang pertama kita peluk isteri kita dulu. Kadang kita peluk anak lelaki je, bini ada kat situ. Bila bini nak peluk, tak boleh, abang ada sembahyang, stop. Lepas tu dia ketuk 20 kali. Sedangkan dalam rumah bilik air tu lah je. Cuba pergi ke Mekah ya. Nak ambil air sembahyang, berjalan, berbaris. Kenapa saya nak beritahu lepas ni? Bagus hari ni buat apa, ada isteri sekali, ada suami. Balik kita buat. Benda ni jangan kita kata memanglah orang tak biasa pun cakap apa, alamak, apa ni, malulah. Nak mulakan tu malu, tak biasa. Buat biar. Silap nanti suami akan tanya, apa Hasan kau nak meninggal ke? Betul Itu ada saya dia bukan buang tabiat. Bagi kita nak berjaya kita kena buang malu. Iyalah. Buang malu satu lagi buang ego. Yes. Peluk ni kena peluk ni buat apa? Dalam Islam bila peluk dia ada iaitu dia panggil iaitu ni. Dia panggil bisikan qalbu. Sebab kita dalam Islam ada 5. Qalbu, mental, emosi, social dan juga kita punya physical. Jadi bila peluk ni dia bagi bisikan qalbu ni. Dia mahal. Ni tu. Mana keluarga Bakri dulu? Saya nak test. Mari sini. Keluar semua keluarga Bakri. Mari sini. Saya nak tunjuk keluarga Bakri dulu. Mari. Tu dia. Okay? Tengok benda ni terus. Saya nak tunjuk kenapa boleh benda ni boleh buat. Sebab benda ni sebenarnya kalau di syamah masjid ke mana-mana orang tak buat ni. Korporat pun tak buat, bayar ratus-ratus ribu tak buat pun. Tapi yang saya nak tunjuk hari ni, Pak Haji dah tanya soalan bagus. Saya seronok hari ni sebab apa? Ada seorang peserta saya yang aktif.
macam Pak Haji ni, bagus. Sebab tanya-tanya kan, saya jadi mudah lah untuk kita nak tu kan okey. Ajar dulu. Peluk ni. Bakri tengok. Kau peluk je lah. Tengok kan. Apa? Ajar, apa rasanya? Biasa kan ni? Anak sulung pula, yang sulung. Ni, mak sekali. Mak duduk sebelah. Ni. Yang sulung mana? Alung. Peluk ayah, peluk mak. Macam tu. Macam tu. Nampak tu. Peluk mak. Ni pula yang nombor 2. Ni yang bongsu ni nombor 3 peluk. Saya nak tunjuk ni sampai habis. Tengok tu. Tunggu ni. Adik-beradik peluk juga. Barulah tak ada hasad lagi. Peluk abang pula. Peluk abang macam tu. Itu. Memang mula malu-malu ni. Acungnya ada ni. Ayah macam ni memang tak malu. Ini memang tak malu ni. Manja dengan ayah dia. Manja ni. Manja peluk. Macam tu. Peluk. Peluk abang. Kita Itu loh, hebat. Peluk abang dia manja dengan abang nampak lah okey. Baik, Pak Haji pula berdiri. Ni abang sini. Pak Haji mai. Jangan maju mai. Sini. Ni bang, mai. Abang mai. Duduk tak apa. Kalau dia berdiri duduk. Mai. Pak Haji mai. Kursi tak apa. Kursi. Saya nak kursi. Ni dia. Tengok. Bakri duduk, Cik Bakri duduk dulu. Tengok sini dulu. Mai kak. Kakak dulu sini. Batal dia berdiri ni. Mai. Mai. Duduk. Ni dia. Jadi abang dulu simpan rambut. Rakam. Okey, salam. Pegang isteri. Boleh berdiri ke? Boleh berdiri bang? Bangun bang. Kakak pun bangun. Kejap je. Bangun kejap. Bangun. Bangun. Okey, bangun kakak. Kau pegang. Okey, peluk isteri. Peluk. Ya. Peluk. Alhamdulillah. Syukur. Peluk sekejap ni kenapa? Lama sikit. Dah lama tak peluk. Alhamdulillah. Belum betul. Tu dia. Dia tu baik. Tu dia. Apa rasa ni kakak bila kena peluk dengan suami hari ni? Dah lama tak tahu Oh no. Nampak seronok nampak nampak. Okey dah tu. Memanglah kalau kita mungkinkan suasana ni memang cantik lah. Tapi rasa saya tingkat awal tu adalah nawaitu kita penting. Iyalah. Peluk kerana apa tu? Peluk kerana kita nak kata orang tu hubung silaturahim. Tapi dah tengok mak aku cakap, dah lama tak peluk. Dan ni memang ramai saya buat kat klinik saya. Dah ramai. Sebab aku bila lama-lama ni dah tak ada pelukan, tak ada apa. Jadi dia rasa macam, terutama orang perempuan lah, dia rasa penat. Bagaimana kalau saya katakan okey kita ada sesi tadi yang begini tadi kita dapatkan silaturahim kita, sayang menyayangi antara satu keluarga kita. Tapi apa saya yang penting kerana nawaitu kita kerana Allah dia lebih kekal. Ya betul. Untuk ke akhirat. Sebab Rasulullah SAW memang kalau dengan Siti Khadijah, dengan anak-anak, dengan family, memang Rasulullah peluk. Nabi lah seorang yang suka peluk. Sebab peluk dia tak payah cakap banyak. Kita tak payah cakap. Bila peluk tak payah cakap. Tak payah peluk je. Bila peluk dah rasa seronok lah. Bila touching ni, sentuhan ni, bonding ni, itu penting. Nabi nak memulakan lagi. Betul. Ni yang hari ni saya dah start ni. Mudah-mudahan kekal lah. Memang kalau balik lepas ni antara kita lah. Nak balik nak buat, kita tak buat. Ni atas diri sendiri, hijrah. Hari ni, dia boleh gaku dia akan jadi cair balik. Macam mana kita nak kentalkan balik? Macam tadi kata tadi mungkin dia gaku ataupun tidak kan. kalau abang suami, abang lah kena tukar lepas. Yes. Betul. Sebab dalam Quran dah ada lelaki ialah pemimpin. Yes. Bila pemimpin misalnya buat sehari 2 hari tak buat, lepas tu 3 hari tak buat. Jadi bini pun rasa tengok lelaki aku, anak pun tengok. Apa ayah?
buat 2 hari, lepas tu tak terbalik. Support sikit. Jadi yang penting bang, soalan abang bagus. Kita belum lepas tu kena belajar kat sini dan kita kena kata orang tu kalau jadi ketua keluarga ni kita kena proaktif. Mana apa-apa pun awal-awal dah siap-siap sejadah untuk maghrib kan. Lepas tu ajak bini semayang. Orang perempuan dia ikut je. Betul tak Puan? Betul. Tengok tu. Betul. Majoriti suara kuno. Betul Datuk. Tapi barangkali dia boleh berlaku. Boleh berlaku barangkali suami tu disegan, dia mandi. Peranan isteri dia proaktif tadi. Segan apa bini dia? Ada je. Ya. Dia ada. Sebab segan tu kenapa? Sebab dah Tak biasa. orang tak biasa. Tapi kalau biasa macam ni, Tamu. benda tu nanti akan jadi kebiasaan. Dan bang, yang bagus ni bang, boleh buat macam ni. Anak-anak kita dia akan ikut ni. Ni, abang. Satu keluarga kita. Ni, salam. Atuk pula. Ni saya atuk. Jadi anak lelaki saya nak atuk. Tak perlu atuk. Tengok, tak biasa. Cium atuk tu. Lagi tak biasa. Tak betul. Cium atuk. Astagfirullah. Cium nenek. Ya. Okey. Adik nampak tak tu? Nampak tak? Sebab kalau yang tak biasa walaupun baik dia tak lakukan. Kenapa? Sebab benda tu kita kata orang tu tak diajar daripada kecil dan sebagainya, tak dipraktiskan Jadi kita praktislah benda ni tak apa. Tak salah pun kita cuba lagi. Tapi budak-budak apa dia tahu tak biasa. Kalau atuk dia pinjam saya, Allahuakbar. Cucu-cucu saya bukan setakat peluk. Ni isap janggut ni. Dia atuk-atuk isap janggut. Jadi macam mana saya tak happy. Sebab tu gembira. Dia bukan apa. Bila soalan Tuan Bakri tadi, duit. Dia hidup ni bukan saja duit. Orang banyak duit tapi tak ada kasih sayang, tak ada bahagia. Rumah besar, banglo, kereta sampai 40 biji tapi tak bahagia. Yang penting ni pelukan ni. Cium atuk Tuhan. Atuk kau. Ni nenek peluk, cium nenek. Nenek kau lagi suka. Peluk nenek. Peluk. Nenek, cium nenek. Macam tu. Dia suka. Nenek ni yang tu Allah. Nenek tak boleh lupa sampai bila-bila nenek Ya. Seronok tak cucu peluk ni? Cium. Seronok. Nampak tu. Memang. Di sini, kau sini. Duduk sini. Ni sebab apa ni model. Ni salah batu. Salah batu. Peluk cium batu tuan. Memang orang tua dia macam tu, dia diam. Dia keras je. Sebab dia rasa pun satu. Hari ni aku nak cakap apa ni? Aku nak cakap apa? Orang tua. Sebab benda ni tak berlaku. Bang mungkin dalam keluarga abang 86 tahun ni pertama kali ada program macam ni. Yang tu bang? Tapi ada je. Paling tidak Ya. biasanya Air raya. Air raya lain. Air raya. Tapi suasana itu boleh kita akrabkan cuma kita tak laku. Ya. Dia sebab tu selalu Ya, sebab tu kegerapan. Jadi bila kegerapan tu dia jadi sebagai satu kita kata membahagiakan kita. Dan dalam Islam tuan-tuan yang paling penting ialah kita bukan bahagia dengan duit, tapi membahagiakan orang tua kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita ni ialah dengan kasih sayang. Ini yang mahal. Lepas tu kalau kita tengok dalam keluarga dah duduk tu kalau datang majlis-majlis macam ni, minta maaf, bukan parti politik je. Kita pun berpolitik juga. Dalam diri berpuak. Ada geng 3 orang kat sana. Ada geng menanti pula kat sana. Nampak tu. Dia toksik. Geng toksik. Kenapa lagi yang saya animo? Kenapa tak ada nasi kambing ni ya? Dah pula toksik pula dia. Nampak tu. Yang geng sana, yang cucu budak-budak tengok. Lepas tu budak-budak dia hati bersih. Dia akan berkawan semua. Tapi sekarang masalah kita ialah budak-budak sekarang asyik ketagih main gadget. Ini rosak. okey. Handphone ni memang kita tahu teknologi sekarang menggunakan handphone. Di mana-mana budak ada handphone sekolah pun handphone ni kan. Ya. Sebenarnya saya nak tahu kesan daripada kadang-kadang di peringkat awal umur dalam setahun 2 dah itulah kegemaran dia. Kadang kita pun tewas dengan keadaan begini dia. Ya. Sebenarnya bang, saya banyak buat kes. Yang pertama sekali bila main handphone ni daripada kecil lagi, dia akan pertama iaitu dari segi sentuhan, emosi, mental ibu bapa dah kuat. Sebab budak ni asyik sentuh apa gadget dia. Macam kita dulu, zaman dulu kita bang masa zaman kita tak ada handphone, tak ada apa, kita bercakap, ajak makan. Betul tak?
Main anak-anak main makan. Bakri kau makan, ni kau makan. Sekarang tak, cuba tengok. Kadang-kadang anak 2 tahun dah bagi handphone. Tapi Bapak tengah makan. Ji, Bapak main handphone juga. betul lah tu. Tapi rasa saya di antara salah satu handphone ni kebiasaannya lah untuk melekakan anak tu supaya mak bapak tu boleh buat aktiviti yang dia nak lakukan. Itu silap. Okey, kenapa jadi begitu? Sebenarnya mak bapak hari ni kebanyakannya dah kata orang dia kerja. Dia penat. Tahu. Satu lagi, kalau misalnya layan juga budak tu lagi penat. Jadi bagi benda tu Dia senyap. budak akan senyap. Ya. Tetapi dari segi jangka Kesan. masa panjang dia akan merosak. Bukan sahaja fizikal tu. Ya. Statistik menunjukkan 800,000 lebih dah mula gabur mata di Malaysia. Jangan bagi-bagi sangat. Yang kedua, dia akan menyebabkan dia budak ni bila ketakir dia cepat marah. Dia cepat melenting. Bila ambil je dia mengamuk satu rubah. Dan yang ketiga, dia akan tak fokus kepada pembelajaran. Akan datang. Statistik hari ini menunjukkan bahawa 72.2% 3 tahun budak-budak lepasan SPM tak nak sambung belajar SPM. Sebab mereka dah seronok main benda tu. Datang jumpa saya dah ramai dah. Atuk, I'm gamer. Satu malam dapat RM100. Suka dia. Dia main game. Ya. Itu masalah game tu tak datang. Sebab pemain game tu ada pencegahan dia. Faham? Pencegahan dia ialah kita mak bapak lah. Saya nak beri petua. Tapi Cara dia bukan mak bapak yang main game. sebab tu mak bapak yang main game, kita datang bawa kaunseling cepat-cepat. Itu masalah tu. Ya. Kalau orang tahu lah tu. Mak bapak tu kena bawa. Sebab tu yang tanya PA saya. Datang jumpa saya ni bang. Yang tua, yang muda, yang sederhana semua bawa. Sebab sekarang dah kita dah jadi masyarakat kita dah jadi buhara. Nampak tu? Bukan main game ni kecil-kecil macam ni. Bukan. Kalau tu yang dah umur macam kita ni. Lepas tu kadar perceraian tinggi. Masa pandemik yang bercerai dah 78,000. Sebab apa? Bila saya buat kaunseling, isteri cakap apa? Suami saya asyik main game. Dengan handphone, dia boleh ketawa, boleh senyum. Ketawa sorang-sorang. Tapi dengan saya, tak senyum. Pulang. Lepas tu dia suka bercakap dengan pokok. Cakap pokok. Dia kata. Dan dengan saya tak nak bercakap. Jadi benda-benda macam itulah menyebabkan suasana tu makin renggang. Jadi kalau boleh kita, masa kita ada masa. Dia bukan makna 24 jam, bah. Dia quality time. Masa yang quality tu semua sibuk kerja. Orang perempuan kerja, lelaki kerja. Jadi kalau boleh kita ambil masa sikit bila balik tu. Memang penat lah 5.30. Kalau anak kecil-kecil macam ni, macam saya dulu 5.30 dulu, jam dulu saya akan bawa anak saya pergi padang. Penat tu bawa pergi padang. Sebab bini ada tugas dia. Dah balik rumah, kadang-kadang tudung belum buka-buka, baju belum buka-buka, dah boleh bersilat kat dapur. Dah. Sebab kita nanti balik, harimau berantai nak makan. Aku lapor. Tapi dia tengok remote juga dia. Tengok remote lah. Ada yang remote itu dia boleh tolong suami itu yang terbaik lah. Tolong isteri. Memang bagus. Yang tu isteri suka. Tapi kita sekarang nak bagikan tugas supaya anak kita tu, kita tak bagi handphone. Jadi kita bawa pergi ke padang 5.30 sampai 6.30, 1 hour. Dia berlari. Kau tengok sekarang padang-padang permainan kosong. Yang ada anjing sekarang. Kencing. Sorry tu sih. Nampak tu, kerajaan buat ratus-ratus juta tu nak suruh rakyat tu pergi. Tapi orang tak pergi sekarang. Beza zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu, pukul 5.30 tu penuh kat padang. Tapi sekarang, bila balik rumah, mak bapak pun dah, okey bang, main handphone. Jangan kacau mama, mama nak masak. Kau main handphone. Jadi budak dah ketagih. Main kita pun, ayah pun balik penat. Menyandung. Abang, duduk kat luar, main handphone. Sepatutnya bang, alternatif dia ialah kita bawa anak kita ni, masa tu buang handphone kejap, bawa pergi padang. Okey, main dengan ayah. Main. Nampak? Lepas tu malam itu juga ambil buku, baca buku dia. Okey bang, tunggu jam bang. Saya nak selesai ni. Aku dah beli lama. Okey, sekarang ya. Bang, Cik Bakri sekarang morning peluk sama keluarga. Okey. Satu lagi yang bagus ialah kita peluk bang. Peluk suami. Satu terus. Memang. Ini penting. Ini saya video. Peluk. Di sini bang, abang sini. Peluk semua, peluk. Dan masa tu ayah boleh bercakap. Ayah boleh bisik pada anak-anak. Halo apa, hangat apa. Ini penting. Macam tim bola ni. Ya betul. Memang tim bola. Dia benda kesan tadi. Ya. Ini ihsan. Boleh? Ihsan. Jadi sebenarnya itu penting. Okey. Terima kasih Cik Bakri. Nampak tu. Ni saya beri contoh nampak.
Syukur alhamdulillah Wan sebagai isteri apa rasa? Alhamdulillah. Seronok Seronok. Seronok nampak. Baik tuan-tuan, jadi sebenarnya soalan daripada Tuan Haji kita tadi, bagaimana kita nak supaya masa kita tu masa maknanya dengan anak-anak tu iaitu ada masa yang berkualiti. Kita tak mestinya kita ada masa tu kata kita nak sampai 6 jam, 5 jam dan sebagainya, tak perlu. Tetapi yang perlu ialah kita mana masa tu kita ada masa 5.30, 6.30 Jadi dia 5.30 sampai 6.30. Mana kita pada masa tu ada dengan anak-anak tu. Lepas tu malam pula kita solat berjemaah dengan anak-anak kita. Lepas tu pula tu kita tengok kerja sekolah anak-anak kita. Mak minta maaf tuan-tuan sekarang hari ni ramai anak-anak dah tak minat nak belajar. Okey, Cik. Ya. Okey, memang itu betul lah tu. Kalau untuk kita waktu malam kita tengok situasi anak dan juga pembelajaran dia. Okey. Tapi macam mana kalau fokus kita sudah usia yang dah bergemas ni? Ya. Macam ibarat kita tinggal berdua saja ataupun dengan cucu seorang saja. Macam mana kita nak mengkualitikan waktu malam-malam tu? Ya. Haji kata tadi boleh kita bangun bersama, buat malam bersama. Tip dia macam mana? Bagus Tuan Haji Dia benda ni kenapa Ji? Sebelum kita bila malam tu kan lepas isyak ke apa. Jadi sebelum tidur tu kadang-kadang kita dengan isteri kita berdua je. Jadi kita borak-borak lah. Borak-borak berbagai-bagai isu Kalau boleh jangan borak isu-isu yang boleh menyebabkan kita bergaduh malam. Dia tak boleh tidur. Dia panggil overthinking dan panic disorder. Jadi kalau boleh kita nak cerita elok-elok je. Dan kepada isteri kita akan cakap dengan dia. Yang malangkah abang nak bangun tahajud dan pukul 4.30 minit. Tak ikut tak? Jadi isteri cakap insya-Allah bang. Tiba-tiba malam tu kita bangun 4.30, bini tak boleh bangun sebab dia pening. Jangan marah. Jangan pula, itulah dia. Dah tua-tua bangka, tak boleh bangun. Baby. Jangan. Sebab orang perempuan ni kadang dia penat. Dia ada tak apa ya, tak apa. Boleh ikut. Tak boleh tak apa. Kita buat sorang-sorang. Tak apa. Jadi malam besok begitu juga. Malam lusa begitu juga. Jadi kita naklah selalu kata orang tu dalam hubungan suami isteri ni, ihsan tu penting. Ihsan maksudnya di sini lah kita maknanya sanggup menyimpan banyak perkara yang kita rasa tak setuju tapi kita tak luahkan. Okey. Berkaitan dengan perkataan menyimpan tu. Saya masih lagi terfikir, adakah menyimpan tu atau fikirkan yang dahulu kala 20-30 tahun yang akan datang tu kita simpan dan kita luahkan pada masa ketika itu yang menimbulkan perkara kejadian negatif. Bagus soalan tu. Kadang-kadang kita simpan perkara yang kita ungkit yang lepas-lepas satu. Jadi kalau lepas-lepas tu yang negatif tu janganlah kita ungkit-ungkit benda-benda tu dah lepas-lepas sudahlah. Sebab tu dalam Islam ni sebenarnya jawapan surah Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman ialah hendaklah kamu berkata yang elok-elok. Mana kita kalau bercakap ni cakap elok-elok. Dan Allah sambung lagi iaitu memaafkan itu lebih baik daripada bersedekah. Jadi kita kalau boleh ialah kita hidup suami isteri ni bohong kalau kita tak ada bergaduh dan sebagainya, lagi lidah lagi tergigit. Dan macam kita orang lelaki pula masa muda-muda mungkin ada kenakalan sikit tu zaman kegatalan tu ada. Jadi makcik kan. Jadi pada masa itu kita mungkin bagi orang perempuan begitu jugalah. Dia ada buat silap juga masa dulu. Jadi kalau yang tak elok tu kita tak payah nak ungkit-ungkit ke, nak cerita-cerita ke, nak apa benda. Zaman sekarang ni pula zaman ada Facebook. Zaman ni zaman kata orang tu ada Instagram. Zaman WhatsApp. Kadang-kadang tulislah bukan dalam tu. Dan sekarang pula ada WhatsApp keluarga, Facebook keluarga. Kita tulis bukan. Jadi itu menyebabkan pasangan kita rasa kata orang tu tak selesa. Jadi kalau boleh kita jangan kalau boleh kita bercerita yang baik-baik saja. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda, kalau misalnya kita bercakap benda yang tak baik, orang cakap yang tak baik, kita diam. Dan kalau tak suka juga, bangun. Itu cara yang Nabi ajar kepada kita. Sebab apa? Benda tu dia boleh menyebabkan kita boleh kata orang tu ialah bertengkar dan sebagainya dengan pasangan kita. Jadi tak bahagia. Hidup kita tak bahagia. Sebab kita makin berumur ni kalau boleh kita nak emosi tenang, mental kita tenang dan barulah fizikal kita sihat. Kalau tidak nanti kita
overthinking, critical thinking. Jadi lama-lama kita merasa penat lah. Penat mental, penat emosi, ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan tadi tu, kalau boleh kita maknanya tadi jangan ungkit-ungkit sangat perkara-perkara yang tak elok, dan panggil jangan ungkit, lupakanlah dan pandang ke depan. Sebab kita pun dah makin tua, kita nak pergi ke alam lain pula dah, alam akhirat. Bila Tuan Haji kata tadi pandang ke hadapan, kita tak tahu usia kita, kerana kita ni semakin lama, makin lanjut, pada bila-bila masa dan usia kita rapuh. Ya. Jadi apakah dia punya peranan kita tadi sebagai yang nak pergi ke alam yang lain, persediaan kita ni? Yang untuk pergi ke alam lain tu kan, yang penting kat sini maknanya tadi seperti yang saya sebut selalulah, maknanya kita naklah sentiasa bersiap sedia dari segi persediaan kolbu. Maknanya ialah dulu-dulu mungkin kita tinggal solat, tinggal solat ke, ataupun kita jarang-jarang kata orang tu pergi solat berjemaah ke di masjid dan sebagainya kan, jarang baca Quran, jarang apa semua tu. Jadi kita dah bila berumur ni, kita kena pergi cover baliklah benda-benda tu. Sebab di alam sana nanti, alam akhirat nanti, kita tak bawa apa-apa pun, bawa kain putih je. Jadi yang tuan tanya tadi tu, maknanya kita sekarang, sekarang kita dalam keluarga, kita kena jadi pemimpin dalam keluarga. Baru saya beritahu tadi yang pertama, kita dalam keluarga, kita kalau boleh lah, kita maknanya dalam keluarga ni, saya nak bagi tips mudah je. Yang pertama, kalau satu hari tu ada sekali pun solat Jumaat tak apa. Lepas tu peluk yang saya buat tadi tu. Lepas tu yang kedua, kita pergi kepada baca Quran. Kemudian tadabbur Quran. Sebab hari ni ramai orang baca Quran dan sebagainya tapi tak faham. Ramai datang klinik saya, hafiz Quran, tapi pukul bini. Dia tanya kenapa Ustaz pukul bini? Ustaz tak tahu ke dalam surah An-Nisa naklah melayani isteri dengan baik dan sebagainya? Saya tahu, hafal je. Betul lah. Nampak? Hafal je. Sebab tu kalau boleh, walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita kerja biasa-biasa saja, tapi dekat rumah kita sekarang mudah, kita ada Quran tafsir. Jadi kita bila baca surah Al-Baqarah, kita baca satu hari mungkin 2 muka surat je. Dan ini akan membentuk anak-anak kita. Utamalah tuan-tuan, saya takut sekarang apa tau. Kenapa baru ni timbul isu-isu misalnya orang Islam menghina Islam. Sebenarnya benda dah lama berlaku. Dan bila saya buat counselling, dia kata apa? Alah tu kat rumah pun ayah pun tak pernah baca Quran pun. Tak pernah apa, tak pernah ini, solat berjemaah pun jarang. Kadang-kadang ayah sembahyang seorang-seorang belakang peti ais. Mak kau kat mana? Mak sembahyang kat bilik. Awak? Saya tak sembahyang. Nampak? Sebab budak-budak ni tuan-tuan, anak kita ni cepat besar. Mereka ni cepat sangat. Dan sekarang ni yang mengajar mereka siapa? Ni digital. Semua ni TikTok semua ada. Kenapa ramai hari ni misalnya, kenapa bahaya main game? Sebab dalam tu dia akan keluar, oh my god. Dia tanya pun saya, kenapa? Tuhan tak ada? Orang tu dalam game tu ada, oh my god. My god tu bukan Tuhan, Tuhan lain. Jadi dia dah keliru. Dan kita mak bapak pula, kita misalnya tidak baca Quran dan tadabbur Quran tu. Dalam Quran, saya minta maaf tuan-tuan, Quran menceritakan segala-galanya. Tentang apa? Tentang misalnya dari segi akidah, dari segi kita kata hubungan suami isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab pada anak-anak, tanggungjawab kita pada mak bapak. Tengok surah Al-Baqarah ayat 177, Allah kata apa? Sujud itu bukan ke timur dan ke barat, tetapi buat baik kepada kedua ibu bapa. Nampak? Yang pertama kedua ibu bapa. Yang pertama. Yang kedua ialah kepada kaum kerabat. Lepas tu anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang bermusafir. Jadi ini semua tuan-tuan kita tengok dalam Quran ni pun ada. Jadi kalau boleh kita mana tadi tu, saya nak beritahu yang kedua tadi tu, kalau boleh kita solat berjemaah, lepas tu baca Quran. Tak payah lama, 2 muka surat cukup. Baca, tak ada pun. Nampak tu. Lepas tu malam esok buat lagi. Jadikan ia sebagai satu yang istiqamah. Kita boleh pergi makan berjemaah. Kita boleh pergi misalnya, kata orang tu melancong berjemaah. Masalah kita orang Islam ialah kita tak ada ni, hidupkan dalam keluarga kita, iaitu aktiviti-aktiviti menuju ke syurga.
Sebab bila kita mati tak ada siapa boleh tolong kita tuan. Dan yang paling susah sekali nanti di padang mahsyar, ayah kita lah. Sebab apa? Surah An-Nisa ayat 34. Ramai orang cakap, oh orang perempuan paling ramai ke neraka. Sebenarnya bila saya buat kaunseling, bukan orang perempuan sebenarnya, kita lelaki. Sebab lelaki tak jadi pemimpin dalam keluarga. Solat pun lambat-lambat, kita main-main, lepas tu kita mungkin kerja pun ialah dan sebagainya itu. Jadi itu semua tuan kita kena jaga. Sebab kita nak anak-anak kita ni, kita sekejap je. Okay, anak kita dah kahwin. Dia dah kahwin, dia ada cucu, dia ada anak. Kita dah ada cucu. Jadi pada masa itu kita tengok sendirilah. Baik ni ramai jumpa saya di klinik saya, mak bapak menangis. Mak bapak paling ramai menangis jumpa saya bila dapat menantu. Sebab tak tahu lagi. Sebab tu kadang-kadang anak perempuan kita beritahu, ayah, suami kakak tak solat lah ayah. Anak kita, anak perempuan kita, habis kakak kenapa? Itulah kakak dah cakap dah dengan abang tu, tapi dia tak tahu je. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kahwin, kita akan berlaku culture shock. Sebelah keluarga kita lain, cara gaya didikan keluarga lain. Kita pergi rumah menantu besan kita lain. Ini menyebabkan berlaku misalnya konflik dalam keluarga itu sendiri. Sebab tu kita sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, kita kena ada landasan yang betul, mengikut apa dalam Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam apa tuan-tuan, iaitu selain daripada kita mengucap 2 kalimah syahadah, yang penting ialah kita jaga solat. Solat ada waktu ni tuan. Allah tak tanya orang lain nanti bila mati. Pak ramai jumpa saya, Haji, saya aset tak banyak lah, ada ratus-ratus juta. Tapi saya duk fikir sekarang ni, sebab saya pengurusi parking. Setiap minggu masuk Islam, bawa saya. Minggu 2 orang, 3 orang masuk Islam. Jadi ramai juga jumpa saya, Haji, saya Kristian, parent saya Kristian, tapi saya tak tahu lah, malam tak boleh tidur. Saya kata kenapa? Bila saya dengar azan dia, saya rasa nak pergi ke masjid tu. Tapi saya belum Islam. Saya dengar lagi azan, saya tengok mak bapak saya very happy, tetapi tengok macam dia pengakhiran dia tak tahu ke mana. Jadi mencari-cari. Macam kita orang Islam, kita memang dah ada, kita dah ada Quran. Maksud saya ulang banyak kali, kalau boleh kita tadabbur Quran. Jadi ke Quran tu sebagai satu kita punya. Hari ni orang kalau zaman-zaman dulu Pak Haji Yaya, dulu orang pegang Quran, orang tua-tua zaman dulu. Orang sekarang pegang handphone. Tapi dalam handphone tu ada Quran. Bagus, handphone bukan semua tak bagus. Handphone ada Quran, bang ada, boleh tengok. Jadi saya kalau duduk kat masjid, kadang ada orang komplain, Haji, tu tengok tu, awis ceramah dia main handphone je. Saya kata jangan, mungkin dia tengah baca Quran. Lepas tu jangan salah anggap. Sangka baik. Ya, sangka baik. Sebab setengah orang tu memanglah ada setengah tu, ada orang beri ceramah dia main handphone, ada setengah tu orang baca khutbah dia main handphone. Tak mesti kan. Tetapi kita dalam Quran tu ada baik dia. Nak tengok ceramah-ceramah, masuk ceramah saya, TikTok saya, semua dalam tu. Nak tengok ada benda baik. Jadi yang penting kat sini, saya dah bagi tahu tadi, yang pertama solat, yang kedua baca Quran. Yang ketiga, kita sebagai pemimpin dalam keluarga ialah kena ada disiplin ke diri. The self-disiplin. Self-disiplin maksudnya apa? Ini ramai yang parent gagal hari ni. Saya tengok keluarga tuan-tuan syukur Alhamdulillah. Sebab saya tuan-tuan, saya pengurusi parkir Kelang. Saya jaga Kelang tak banyak lah, 2.5 juta. Saya bukan wakil rakyat, tapi saya ada kedai. Ni Cik Sofian tahulah, cucu saya pun tahu. Kedai saya tu siapa tak ada beras, tak ada apa-apa, datang ambil. Dah 7 tahun saya buat. Cik Bakri tahulah. Orang bagi sedekah, infak, saya bagi. Sebab kalau tak macam tu, sekarang ni ramai yang duduk satu flat tu 4 keluarga. Kalau tuan tak percaya, ikut saya, kita buat lawatan. Kalau Haji Ayah tak boleh lah, nak naik tingkat 5, tingkat 6 flat. Bandar Bukit Tinggi, banyak bandar macam-macam lah. Pergi. Saya ni Cik Sofian yang bawa beras 5 kilo. Kadang-kadang WhatsApp kat saya ni, WhatsApp, Haji, beras dah tak ada, gula dah tak ada, susu dah tak ada. Haji, saya janda, anak saya 5 orang, kami dah 2 minggu tak makan ayam. Kita kadang kat rumah masak ayam, anak kita pun tengok ayam lagi. Tak ada udang ke mama hari ni?
Tak ada ketam ke? Nak makan Korea pula dah. Nak makan KFC. Betul tak? Tapi dia orang nak makan ayam pun tak ada duit. Jadi tuan-tuan, yang penting ialah kita perlu ada, kita kata, disiplinkan diri tadi. Dan juga yang keempat ialah kita kena ada dengan anak-anak kita didik ni supaya apa? Lebih kepada doa Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ilham kepadaku untuk melakukan amal-amal soleh dan kerja-kerja kebajikan. Itu doa Nabi Sulaiman. Jadi kalau boleh kita galakkan anak-anak kita dan keluarga kita, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bawa pergi rumah anak-anak yatim. Jadi anak-anak kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi besar mewah, kereta ada, rumah ada, apa ada. Jadi tak tahu mana rumah anak yatim, makan apa. Kan ni? Ni saya nak bawa pergi rumah orang tua dekat apa tu, sebab saya nak pergi kursus minggu depan ni pada Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah bagus. Jaga 8 rumah-rumah perlindungan, termasuk rumah orang tua. Rumah orang tua macam ni, macam Haji tu. Hari ni happy, mak ayah aku happy tau. Sebab anak-anak semua ada. Happy tak Puan? Tolong. Tengok cucu, tengok anak, tengok menantu, tolong. Tapi yang rumah orang tua tu, ada anak 8, anak 7 tapi hantar situ. Apa perasaan dia? Bila saya buat kaunseling, dia orang menangis. Saya ada anak tu Haji, kenapa dia hantarkan saya? Macam Haji, beritahu anak-anak kalau saya mati, jangan beritahulah, tanam tu lah dekat jalan kebun. Sedih. Dia orang tua-tua ni macam ni, dia nak suka, seronok. Mungkin kita tak boleh buat hari-hari, tapi kita buat macam 2 bulan sekali, 3 bulan sekali cek bakri contoh macam ni kan. Itu makna yang kita pergi kepada kebajikan untuk anak-anak kita. Dan yang kelima ialah kita taklah sentiasa, kata orang tua, banyakkan kita dalam keluarga ni, iaitu menghubungkan silaturahim antara kita. Ini saya rasa tak susah lah. Selain ini, masing-masing dalam keluarga ada grup WhatsApp keluarga, betul dalam grup WhatsApp keluarga tu masing-masing akan berkongsi lah macam-macam lah. Ada juga yang tak jawab tu, tidur terus, senyap dalam tu, tak cakap. CCTV CCTV je, dia perhati. Tapi tak apalah. Tapi kalau boleh, maknanya tadi kita paling tidak pun, ialah kita maknanya tadi, sekarang tak susah nak bercakap. Ayah duduk jauh pun kita boleh cakap. Cakap melalui apa tu? Video call. Orang tua-tua ni bukan nak tengok siapa, nak tengok cucu. Saya cakap anak-anak saya, aku nak tengok cucu. Cucu aku nak tengok. Ni Falik macam mana, ni macam mana, ni macam mana kita. Jadi sekarang mudah, ada video call, boleh. Jadi tak susah lah kita nak cakap dan sebagainya. Dan kita jangan kata orang tu segan silu macam tadi lah. Saya kata kita bergurau senda dengan anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Okey Haji, Yes, saya ada pertanyaan daripada saya. Okey, Haji punya tu memang cantik lah, kupasan tu memang sesuai tu. Cuma dari segi keluarga ni, cuma kita nampak dia macam tenang. Ya. Tapi kita tak tahulah dari segi perasaan, kalbu dan jiwa dia. Kadang-kala sekali kita tidak sengaja, kita berselisih faham antara suami dan isteri. Ya. Mak dia baru kahwin, sedang ataupun sudah lama berkahwin. Ya. Waktu yang sama dia dalam masa dia berselisih faham ataupun dia bertengkar, tapi dia tak bercakap hampir 2-3 hari. Saya nak bagi Haji kupaskan apakah hukum dan apakah peranan dia nanti. Dan saya lebih suka kepada yang nak dibawa ke akhirat tu, rasa saya itu lebih penting lagi. Kan di dunia ni kalau kita tak bereskan dulu perkara itu, di sana nanti kita tergantung nanti. Baik Haji, soalan tu baguslah. Saya percaya semua orang pernah dengar lah bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah tak memandang orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya? Lebih daripada 3 hari. Jadi saya selalu dah buat kongsi, dah 40 tahun dah buat macam ni. Jumpa saya macam orang lah, Datuk-datuk, Tang Sri, Profesor, Ustaz. Dia tanya PA saya ni, dia yang jaga jadual. Yang jumpa saya ni kan, ada Tuan Haji kadang jumpa saya cakap juga. Isteri cakap lah, Haji saya dengan suami saya dah 6 bulan tak bercakap. Tapi orang agamawan, cakap agama pandai. Lepas tu ada lagi, Haji kami dah tidur atas bawah ni dah 6 tahun dah. Duduk rumah kita, tapi tidur atas bawah. Saya tanya kenapa? Sebab kami ada perselisihan faham, tak mau bercakap. Dari segi hukum, kita dalam Islam hanya 3 hari saja. Lepas 3 hari dah jatuh berdosa. Jadi kalau boleh kita suami isteri ni,
kalau boleh jangan lama-lama. Kita jangan ego. Saya pun sebenarnya sebagai seorang suami, saya ada isteri, tak mau cerita orang lain lah, nanti Allah marah. Saya pun kadang isteri saya pun, kami berdua bukan juga. Tapi sebab saya ni kaunselor, buat kaunseling hari-hari dengan masalah orang, bagus belajar ilmu kaunseling ni. Nampak tu Jadi saya praktikkan benda tu. Apa yang saya buat ialah, bila dah dalam setengah jam itu, saya akan jumpa isteri saya. Ada orang perempuan ni dia mengajuk, dia lari ke dapur, dia masak, kita tegur dia, tak jawab. Dia pun kata orang tu mengelak-ngelak dan sebagainya. Jadi masa tu kita buang ego kita. Kita sebagai suami kita buang ego. Sebab kita tak nak berdosa. Sebab kita tak nak bawa dosa ke akhirat nanti. Jadi apa caranya ialah kita pergi dekat, kita minta maaf. Tak salah. Ya, abang minta maaf lah. Kadang-kadang kita nak minta maaf dia. Apa dia? Maaf apa dia? Apa dia? Kadang-kadang salah tak dia kenapa dekat luar masa kat restoran ada perempuan kat depan tu, kita duduk kat sini makan, tengok-tengok sikit. Abang berkataan, tu berkataan. Potong janggut potong. Tak ni saya ni bang, bukan boleh, tak beritahu. Tapi memanglah orang dengar tu, ya Allah kau ni benda. Tapi minta maaf. Bila minta maaf setengah jam, tak nak lagi 20 minit lagi. Lepas tu tengok-tengok lagi, dia pun dah mula, abang mari makan. Okey dah tu. Abang mari makan. Dah okey lah. Dan jangan pula kita mengungkit. Oh tadi, abang tadi kat luar bukannya aku nak mengorak perempuan lain. Benda tu dah habis. Jangan kita ungkit pula. Jangan kata, tadi awak ni mengungkit benda-benda semua ni, menyebabkan abang gini. Kita jangan. Sebab apa? Benda tu boleh menyebabkan hubungan kita suami isteri makin retak. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita tak bercakap suami isteri ni, makin lama makin tak sihat. Anak kalau kita ada anak pula, anak-anak mengerti. Ramai anak-anak jumpa saya, tu saya tak nak kahwin sebab saya tengok mak ayah saya gaduh hari-hari. Ni saya cerita berdasarkan kes kaunseling di klinik saya. Ramai pun dia berkelantan datang, 5 beradik perempuan, lawa-lawa, comel-comel, semua doktor ada, engineer. Tak nak kahwin. Dia tanya kenapa? Saya tengok mak saya hari-hari menangis, ayah saya marah-marah benda semua, hari-hari menangis. Jadi saya tak nak kahwin. Saya kata, kakak, bukan semua lelaki macam tu. Saya kata, ada lelaki yang baik, ada lelaki yang tak ada. Kami 5 beradik dah wapakan, tak nak kahwin. Allahu Akbar. Dan ini bukan satu kes. Sebab kita ibu bapa ni ialah sebagai model dalam keluarga. Apa kita buat semua jadi model dalam keluarga. Sebab tu kita tak boleh macam kita dah ada anak, ada cucu, nak cakap pun kena hati-hati. Apa kita buat ni, anak kita akan ikut. Apa yang kita buat, yang tadi saya perlu lagi kan? Tu anak akan ikut lagi. Bila kita dah tua, dia dah kahwin lagi, dia buat anak dia pula. Banyak sekarang cucu-cucu saya ni, anak saya kan, sekarang dia buat dalam family dia. Lepas tu kita kalau boleh hubungan silaturahim ni kalau boleh tuan jangan lebih daripada 3 hari. Sebab dalam Islam kata 3 hari. Tapi kalau boleh kita setengah jam pun dah cukup. Sebab gaduh lama-lama ni tak sihat. Tak sihat dari segi mental, emosi. Kalau duduk serumah macam ni, kita tak tegur suami isteri kan. Seorang ke depan, seorang ke dapur, seorang ke sini, seorang ke belakang. Okey Ji, tapi macam mana kita nak menghilang? Saya tahu lelaki ni dia punya sifat ego ni menebal sebenarnya. Sampai mati dia akan pegang ego tu. Cara kita menangani itu sebagai untuk mengharmonikan rumah tangga kita ni. Bagus Pak Ji. Dia satu je. Dalam Islam dia tak ada ego. Dalam Quran Allah tak sebut ego. Allah sebut sombong. Sombong. Ulang-ulang kali tu. Dalam surah Al-Baqarah Allah tujukan kepada siapa? Pada iblis. Jadi dalam Islam tak ada ego. Tak ada ego, super ego. Itu teori barat. Saya pun syarah dulu kat Bismillah. Saya mengajar paper tu. Tapi bila saya cari dalam Quran, dia tak ada. Dia lebih kepada kita kata iaitu sombong. Mana kita nak kena buang kita punya kesombongan kita sebagai lelaki. Memanglah kita rasa aku buat macam ni. Sebab orang perempuan ni, wanita ni ialah manusia yang paling mudah untuk dipujuk. Orang perempuan ni dia cukup baik sebenarnya. Orang perempuan ni Allah jadikan dan penuh dengan air mata. Lepas tu Allah jadikan wanita ni lama.
Lepas tu malaikat tadi kenapa lama sangat perempuan ni? Kenapa banyak sangat air mata? Lepas tu isteri kita ataupun isteri kita dah anak dapat 8A, dia menangis. Kita pergi ambil SPM 8A. Mana dia? Kita ayah tak ada. Tahniah bang, tahniah. Tahniah bagus 8A. Oh, macam robot kok. Tapi isteri tak, menangis tu peluk anak tu. Anak mama 8A. Tak sia-sialah mama mengandung 9 bulan. Kau dapat 9A. Tapi bila anak tu misalnya dapat 9D, dia menangis juga. Kenapa kau dapat 9D? Ayah tak apa 9D. Ayah lu 9E. Tak ada. Dia berbeza maknanya dari segi ni kita punya qalbu kita, hati kita. Sebab tu ihsan tu mahal. Ihsan maksudnya apa tuan-tuan? Mana kita sanggup buat sesuatu walaupun benda tu menyakitkan hati kita. Jadi kita kena ada sifat tu lah. Tapi sifat ni susah tuan. Nak beritahu, benda ni susah. Dan kalau dibelajar pun bertahun-tahun kat universiti pun tak boleh. Sebab saya dah train ramai student saya. Okey Din, saya masih lagi fokuskan kepada ego tu tadi. Memang itu ada teori barat. Di dalam Islam kita tak ada. Tapi dalam Islam dia menyatakan bahawa kalau kita ada sifat sombong, tinggi diri, ego, takabur, walaupun sedikit sebesar hama pun sekalipun kita tak masuk surga. Betul ke dia punya hadis tu? Betul. Jadi saya nak Haji tu berfokuskan kerana ini berkaitan dengan pahala dosa ni. Ya, betul. Sebab tu kita tak boleh kita kata perasaan. Dia benda-benda semua datang daripada perasaan hasad dengki, PhD. Dia mula daripada PhD. Bila misalnya kita tengok orang tu lebih sikit. Dan nak zaman sekarang tu Haji, cabaran lagi hebat. Keluar dalam Facebook, keluar dalam kadang-kadang pergi mana-mana makan udang besar-besar. Ni udang. Mak ayah kita kat kampung tengok anak aku makan udang, besarnya udang. Kadang-kadang ayah tak cakap. Ayah biasa tak cakap. Yang cakap mak. Tengok bang, ni lah. Mak kita pun sekarang ada handphone, ada FB, ada Instagram. Tengok ayah tu, besar mana handphone mak. Ini ada tengok. Puan ada handphone. Puan Fatimah ada? Saya tak ada. Tak ada handphone. Kenapa tak ada handphone? Baru ni aja tak ada je, baru ini aja tak ada, sebelum Ya, ada. sebelum dia ada. Yalah. Jadi dalam handphone sekarang semua tunjuk kan, pergi mana, pergi melancong, pergi apa. Di situ paling cepat datangnya PhD, perasaan hasad dengki. Dia bukan orang lain, kita mengatakan dalam kalangan adik-beradik, dalam kalangan keluarga dan apa. Kita boleh tengok macam tu. Kalau boleh kita soal-soal macam tu jangan tunjuk-tunjuk sangat. Tapi kalau kita misalnya tengok dia hantar, kita balas balik yang baik-baik. Alhamdulillah, tahniah. Kalau orang tunjuk baru beli kereta baru, Raffire baru. Ni nombor pun booking tak mahal, 72,000. Kita balas balik apa? Pak Haji dah tanya tadi, sebesar debu. Orang yang baik, baru kadang-kadang Tuan Haji minta maaf cakap kan. Kita tengok dalam Facebook ke, dalam Instagram, dalam WhatsApp ke, apa benda saja. Ada 500-600 tau. Yang komen seorang je. Banyak hasad lagi. Saya cakap berdasarkan kaunselor yang buat kes. Termasuk yang pakai serban, ustaz datang klinik saya suruh juga. Saya banyak buat di masjid-masjid dan sebagainya, bergaduh sama sendiri. Ahli jawatan kuasa masjid bergaduh jawatan. Ada nak pemilihannya. Ini ramai nak bergaduh ni. Lepas tu bergaduh pula siapa nak supply karipap, siapa nak supply ni. Pasal itu je. Bergaduh sebab apa? Adanya perasaan hasad dengki. Lepas tu ada setengah tu dia pergi masjid tu, lepas tu hilang kawan kita. Mana pergi ni? Rupanya berhijrah ke masjid lain. Pergi masjid tu tak ngam dengan beberapa orang kawan. Dan ini saya buat kes ni, bukan saya cakap. Saya mengendalikan kes. Surau tak tu, masjid. Tengok dalam rumah Allah. Bayangkan abang tanya tadi. Lepas tu kita kau tengok benda-benda ni, kita satu pesan ni. Tapi nak sampai tahap ni, itu yang dipanggilkan iaitu tahap takwa. Pada dalam Quran Allah berfirman, ahli-ahli syurga itu ialah orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Takwa maknanya apa? Orang tunjuklah apa pun dia tak ada rasa apa. Habis tinggal kita hantar balik. Ni macam dalam keluarga ni, ada yang tunjuk ni baru beli kereta baru. Ada tahniah abang cik, tahniah abang bangga sekali-sekali bolehlah tumpang naik tu. Kan contoh. Jangan pula diam senyap ataupun balas. Wah, banyak duit tutup. Jadi hati kita mesti bersih.
Sebab kalau ada walaupun sebesar debu Zarah. ada. Yes. Itu bukan hadis, bukan apa bang. Itu dalam Quran. Walaupun sebesar zarah, besar debu, kau tak boleh masuk dalam syurga. Mana orang masuk syurga ni orang yang betul hatinya bersih. Lepas tu nak bersih hati ni bang, susah bang. Lepas tu kita kena selalu, saya nak bagi petua lah tuan-tuan Kalau boleh kita amalkan apa iaitu yang penting kat sini ialah yang pertama kita buangkan perasaan hasad dengki. Yang kedua, kalau boleh kita selalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim. Lepas tu ramai juga jumpa saya, Haji, saya semayang tak khusyuk lah. Ini soalan paling ramai jumpa saya. Saya semayang tak khusyuk, saya bawa balik umrah, saya bawa balik haji. Kan? Package mahal ni, yang duduk kat seorang tu atas bukit tu 88,000. Tapi saya balik, saya tak khusyuk. Dia nak sembahyang. Saya beritahu petua dia perempuan ialah kalau boleh, lepas tu kita kena digalakkan supaya kalau Zuhur pukul 1.30 kita pergi pukul 1.20. 10 minit tu kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali. Dan masa tu baru kita akan dapat khusyuk. Sebab apa kalau tidak ni? Sebab apa kita dah 4 jam 5 jam lah asyik main handphone dia. Macam benda tengok lah. Sama ada kerja ke, sama ada kita sekarang, zaman sekarang kerja semua melalui handphone. Banyak company sekarang work from home. Saya pun panel banyak company work from home. Jadi tuan-tuan, benda ni besar kalbu ni tuan-tuan kalau boleh kita lupakan. Dan lagi saya nak beritahu juga, kalau boleh kita cepat memaafkan. Mahal ni maaf ni. Kita kalau benda kita maafkanlah, saya minta maaf. Lepas tu dengan mak ayah kenapa perlu sangat kita minta maaf, kita peluk dia, cium dia, kita tak tahu. Pak orang tua ni kadang dia kecil hati, apa dia tak cakap. Senyap, tapi dia selalu berdoa kepada Allah. Doa untuk semua anak-anak, semua cucu-cucu. Jadi sebab tu kita ada, iaitu Rasulullah SAW, redha Allah, redha ibu bapa. Sebab tu Jadi sebab tu kita kalau boleh, macam juga kita suami isteri juga, jangan ada perasaan apa benda kan Dan kalau kita suami, kita hendaklah jadi ketua dalam keluarga itu pada. Boleh je? Okey. Mungkin ada ni Haji seorang tanya soalan yang lain-lain mungkin. Orang perempuan nak tanya, boleh? Bagi pihak perempuan. Boleh. Boleh tanya. Tak apa. Wakil muslimah pula. Clear kata je. Clear, Okey ni. Kalau kita saya nak tambah sikit lagi. Boleh, sila. Tadi pengkawal tadi di mukadimah tadi Bakri pun ada dikata tadi berkaitan dengan duit dan saya nak dapat penjelasan pada Haji lah. Okey, duit bukan segala-galanya tetapi segala-galanya perlukan duit. Macam mana untuk dapatkan yang berkat itu? Okey, tadi Bakri tadi duit, tapi ada satu lagi tu DUIT. DUIT. Ya apa Bakri? Doa, usaha, istiqamah, akhirnya tawakal. Maknanya tuan-tuan memanglah dalam hidup ni duit tu perlu. Satu keperluan duit. Jadi kita banyak duit, kita boleh tolong orang. Dan saya sekarang umur dah 67 tahun. Anak-anak saya semua dah berjaya. Isteri saya dan saya pun ada pencen dan sebagainya. Tapi ramai orang jumpa saya juga, Haji kenapa Haji ni sibuk macam mana? Sebab saya cakap bila saya ada duit ni saya boleh tolong orang hari-hari. Tu di kedai saya hari-hari orang ambil beras tu. Tak ada orang buat lagi. Perkim seluruh Malaysia. Tapi perkim Kelang saja, boleh tengok MV. Sebab apa? Sebab ada duit. Ni dalam projek ada duit. Saya kalau pergi masjid ke mana, orang dah tahu dah. Orang tahu kereta saya, dia tak minta ada orang lain. Hanya Cik Sofian ni, dia akan berlari. Assalamualaikum Ji. Tak kira lah dia sama ada orang apa benda pun, mu'alah kau benda ke, Haji, oh lapar, minta RM10 nak makan. Saya dah ada. Memang dah ada 24 jam. Sebab tu kenapa orang Islam ni, dia tengok Rasulullah SAW kenapa kahwin dengan Khadijah. Khadijah ialah seorang yang kaya. Dan masa tu Rasulullah nak berjihad dengan Allah. Nak berjihad, nak buat kerja kebajikan bang, perlu ada duit. Saya jaga seluruh Selangor tak banyak lah, 30 cawangan per kit. Dan banyak kawasan tak aktif.
Kita ada sahabat berenang. Sahabat berenang tu bawah saya, sungai besar 30. Tapi ramai telefon saya, Haji, kami nak buat tak boleh, tak boleh ikut macam Kelang. Dan saya di Kelang Lawan, saya buka apa lagi? Restoran, parking untuk ibu-ibu tunggal janda-janda. Tak ada duit, makan free. Ni, Cik Bakri datang makan dah. Tak ada orang buat lagi. Lepas tu semua saya ikut Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Bila dia jadi khalifah saja, yang pertama sekali ialah dia bagi makan fisabilillah kepada rakyat dia. Macam sekarang, kami orang susah, orang miskin, kenapa tak buat? Kenapa wakil rakyat tak buat? Duit kepuk-kepuk. Kenapa masjid tak buat? Lepas tu ramai ni ya, kita malam semalam ada masjid dah kena pecah lah, tabung, sebab orang tak ada duit. Jadi tuan-tuan, beliau abang tanya itu, kenapa kita pun ada duit? Duit pun ada, kita pun ada duit. Sebab bila ada duit, kita boleh kata orang bersedekah untuk fisabilillah. Dan ramai jumpa saya, Haji ni duit 100, beli 4 kampik beras Faizah, satu 13.5. Saya kata niat untuk arwah ayah saya, mak saya. Tiap minggu dia bagi saya. Tiap minggu dia bagi. Jadi adalah benda tu dia bagi. Saya lain tak ada, Tuan Haji. Dulu saya susah, tapi sekarang saya dah alhamdulillah gaji saya dah besar sikit untuk mak ayah saya. Ada kita boleh kata orang tu gunakan duit tu. Dan yang kedua pula, kita boleh tolong ahli keluarga kita. Ni kita adik-beradik ni ada yang susah, ada yang apa. Dalam Islam, yang paling bagus sekali kita infak, yang pertama ialah ibu bapa. Yang kedua ialah adik-beradik kita. Yang kedua isteri lu, ingat tu. Yang kedua bagi isteri lu, Bakri. Lepas tu kalau isteri minta 20, bagi 100. Ni tak ada. Bini minta 20, bagi lebih. Itu yang bini tu. Baik tu Jadi kalau boleh kita bagi isteri. Lepas tu kita bagi kepada anak-anak kita. Lepas tu kaum kerabat, adik-beradik dan sebagainya. Ada adik-beradik kita susah, kita senang sikit, bantulah. Jadi lepas tu bawa anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Jadi bila kita ada duit itu, mana nak duit pun kena usaha. Betul kan? Kena usaha tadi, daya usaha. Lepas tu kita naklah sentiasa kata orang tu istiqamah. Mana yang tak itu. Jadi duit ni satu keperluan. Dan kita orang Islam, lepas tu sahabat-sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina kata Osman, ni semua orang yang banyak infak. Dan ini pun sempena dengan Ma'al Hijrah. Bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Muhajirin, bila sampai ke Mekah, orang kafir Quraisy ni, dia tak bagi bawa apa pun. Harta benda tak bagi bawa, apa pun tak bagi. Segala sepinggan pergi ke Madinah. So yang tolong kat sana siapa? Orang Ansar. Nampak tak? Pengorbanan tu. Walaupun mereka pun bukan kaya sangat orang Ansar ni, tapi oleh kerana dia kata orang tu ada perasaan empati, simpati. Dalam masa moden sekarang, kalau kata bahasa tu, iaitu lebih kepada perasaan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi duit ni tuan-tuan sangat penting dalam hidup kita. Lepas tu kalau boleh anak-anak ni kita bagi pelajaran yang bagus. Jaga anak-anak. Itu saya tak sentuh lagi dalam pendidikan anak-anak. Kalau boleh anak-anak ni kita jaga. Jangan bagi dia kawan dengan orang bukan-bukan. Pak, hari ni kita di Malaysia ni, orang Melayu kebanyakannya masalah dadah. Yang cakap mengaban baru ni tu pasal hina Islam, semua dadah tu. Ketagih dadah. Dadah yang paling bahaya sekarang ni anak-anak kita jaga. Ni kawasan ni. Ni pun lubuk ni. Sawak Padang lagi lubuk. Kelang tempat saya, itu 800 kali lubuk. Tak, saya cakap tempat semua saya tu. Pak semua datang jumpa saya. Dia tak kira anak siapa. Anak tu imam, anak kaunselor, motivator, anak jutawan. Bapak banyak duit, ambil dadah. Habislah. Orang ini memang jadi pedagang dadah. Bunuh bapak, bunuh mak, semelih bini. Dadah lah tu. Sebab tu dengan anak kita kena jaga. Yang saya cakap tadi tu. Kemudian didik anak juga, kita jangan berkira. Banyak kata dia lemah matematik, dia lemah apa. Kita kena, kata orang tu cari cikgu matematik tu. Kita nak ajar sendiri, tak tahu. Kalau kita tahu, tak apa. Sebab ramai budak-budak ni saya buat counselling. Biasanya kalau kat sekolah lemah matematik, dia rasa down. Dia rasa down habis. Sebab matematik ni, dia sangat penting. Yalah, selain daripada pelajaran pendidikan Islam, Al-Quran, tapi matematik.
Pak matematik ni syarat wajib untuk masuk mana-mana fakulti. Semua syarat wajib. Nak jadi chef pun ada matematik bang. Betul tak bang? Kira macam mana nak campur, nak buat mi kari, lebih garam dan sebagainya. Matematik. Tapi minta maaf lah, kebanyakan orang kita ni, kebanyakannya kita bela anak hantar ke sekolah, lepas tu dah lah cikgu mengajar, sudah lah. Itu silap. Jadi kalau boleh, pengorbanan kita ibu bapa. Memanglah ibu bapa tu sama sekali tugas ialah mencari rezeki. Kita ni tak tahu penat lelah ya bang cari rezeki untuk anak-anak dan sebagainya. Sebab itu dah memang tugas kita. Walaupun kita ada isteri lah yang bantu kita kan, isteri kita bantu kita, tolong kita kan tapi kita sebagai suami, itu tugas kita dalam keluarga. Dan isteri pula kalau boleh maknanya jagalah suami, sebab tak nak nanti buat dosa kan jaga suami, jaga makan minum, jaga hubungan, suara meninggi jangan tinggi suara, jangan kata orang tu terting-terting suami, jaga hubungan yang baik. Lepas tu kalau boleh solat berjemaah tadi tu lepas tu minta maaf dengan suami selalu. Lepas tu kalau baku tuan-tuan sebelum tidur kita minta maaf. Tak tahu malam tu tidur meninggal. Ramai orang meninggal tidur. Jadi kita suami pun minta maaf juga dengan isteri kita. Abang minta maaf lah kalau salah abang benda lebih kurang apa kan. Dan isteri pun sama. Itu dah jadi kewajipan tiap-tiap malam untuk kita minta maaf kepada pasangan kita. Dan dengan anak-anak itu jugalah kalau boleh kita rapat dengan anak kita ni. Saya nak beritahu pada ibu bapa semua, kalau boleh dengan anak-anak ni kita jadi kawan. Bila dah remaja macam ni, macam anak Cik Bakti dah remaja, jadi kawan. Yang kecil-kecil senangnya tu, tak apa, jadi kawan. Nak baik dengan ayah ke, dengan mak ke, biar dia ada kawan. Kalau sekarang tak ada kawan, dia berkawan dalam Instagram. Itu yang pelik-pelik tu. Penasihat tak betul dia. Pak ramai jumpa saya, mana kau belajar semua ni? Tu ni ada kawan. Macam-macam dalam tu ada. Pemikiran liberal, pemikiran etis, pemikiran tak ada Tuhan. Itu yang kalau pelik-pelik ni. Sebab kita mak bapak seolah-olah kalau anak dah besar macam ni, kau pandai-pandai lah bang, dah masuk universiti. No, jangan menangis. Saya cakap ni sebab saya kaunselor hari-hari. Besok ada kes, semalam ada kes. Memanglah penat, buat kaunselor ni penat, nak dengar masalah orang, nak selesai masalah orang, nak bantu orang. Tapi saya rasa orang dah cari dan Tuhan dah pilih kita, dan dia juga sebagai kerja tanggungjawab buat masyarakat dah teruk hari ni. Saya nak mencelah berkaitan tentang cara kita mendidik anak. Sebab masa saya Tuan Haji pun ada statistik ni berkaitan kalau macam anak remaja, terutama yang sekolah menengah ataupun you, kadang-kadang dia dengan ibu bapa ni kadang-kadang dia tidak menghormati, dan ada kala dia merajuk dengan ibu bapa hinggakan 2-3 hari, kadang-kadang berbulan, dan barangkali ada kes dia lari diri daripada rumah, tidur mahkamah dan sebagainya. Okey, apa pandangan Tuan Haji itu berkaitan dengan kes yang Tuan Haji handle? Bagus soalan tuan Sebenarnya perkara itu berlaku, dia bermula dalam rumah. Yang pertama ialah kadang-kadang masalah komunikasi. Ialah ayah tak cakap. Banyak ni ayah tak cakap, balik rumah dia. Zaman sekarang pula banyak anak komplain pada saya, ayah balik esok tapi duduk kat luar main handphone, risau hukum, tak cakap. Anak-anak sekarang cakap tu terang, kau jumpa. So dah tak ada komunikasi. Sebab apa saya nak beritahu tuan-tuan anak kita ni umur 1 hingga 7 tahun itu dipanggil zaman awal kanak-kanak. Umur 1 hingga 7 tahun tu dia tak duduk main game, senang bela betul tu. Bagi susu, bagi game, lepas tu diberak, dia tidur, makan. Habis itu. Umur 8 hingga 12 tahun itu dipanggil zaman kanak-kanak. Dia dah mula, umur ni dah mula kata-kata dia nak main game, nak main apa semua, dan nak kasih sayang, nak peluk. Lepas tu dia dah mula, sebab tu umur ni dia manja dengan ayah manja. Bila ayah balik ke muda, ayah, daddy, mami kan. Nampak tu. So kita kena layan lah masa tu. Makan. Yang mencabarnya ialah bila umur 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini dipanggil awal remaja yang Tuan cakap tadi. Dan masa-masa ni dia dah mula jauh daripada mak bapak. Sebab kita pun jangan peluk dia. Dia dah mula. Kadang-kadang anak kata orang tu, anak lelaki nak peluk pun dia kata kat apa? Mari sini bang.
Mari sini kau. Yang kedua. Jadi contoh. Ini contoh. Di sini bang. Sini. Kadang-kadang anak lelaki kita ni, anak perempuan pun juga nak peluk kau pun dia cakap apa? Alah ayah, abang dah besar lah. Kalau mak nak peluk ni abang, anak mama dah besar, mama nak peluk lah. Dia cakap apa? Apa ni mama? Malu lah. Besar lah. Nampak tak? Sebab kita biasa peluk pada kecil. Habis kalau nak peluk juga, tak apalah mama, nak peluk boleh lah, macam ni lah. Dia tak nak ni, founding dia tak nak. Dia tak nak. Ini sebenarnya that is very powerful. Nampak? Bang. Tapi benda ni kena mula daripada umur 1 tahun, 2 tahun. Tengok yang 3-4 tahun tu. Dia tak peluk dia, lari nak peluk. Kadang tidur tapuk ayah. Betul tak bang? Manja dia. Tapi bila makin besar, makin jauh. Makin besar, makin jauh. Makin besar, makin jauh. Sekarang pula ada pula lagi satu, ada handphone. Duduk dalam bilik tak keluar. Dan ada juga sekarang nak makan pun duduk. Nak makan pun mak atau bapa terpaksa WhatsApp. Abang, sila turun ke bawah. Makanan dah siap. Balas apa? Mama, ambil gambar lauk apa? Ambil gambar, tengok lauk ikan cicaru je. Tak perlu mama, abang dah kenyang. Dan berapa ramai yang kita misalnya silap kita berjemaah ni ada. Satu ialah solat berjemaah. Yang kedua ialah yang Rasulullah ajar ialah makan berjemaah. Makan ni, bila makan ni kita boleh cakap. Tapi tengah makan, jangan pula kita nak marah anak kita. Ni abang balik, matematik berapa? Bisa? Ayah tanya berapa? Tak jawab, apa nak sepak budak ni kan. Budak tu baru pegang pera ayam, tapi tak makan lah. Bengkak, kena marah lah. Lepas tu Nabi melarang kita marah depan makan. Kalau makan, makan. Lepas tu kita perlu panggil anak kita selepas makan apa, kita panggil. Mari sini. Dan macam inilah kita akan cakap dengan anak-anak kita. Kalau apa-apa boleh cakap dengan ayah, boleh cakap dengan ibu. Kan? Biasa anak perempuan dia suka berkongsi dengan ibu. Anak perempuan dia suka cerita dengan mak. Ada juga anak perempuan suka cerita dengan ayah. Anak lelaki suka cerita dengan ayah. Tapi biasanya kalau tak ada hubungan tak diam, dia tak mau cerita. Dia diam je. Itu yang ramai yang berlaku sekarang ni. Tengok, bila ada masalah ke apa, senyap je. Dan bila abang cakap tadi, ramai lari pada rumah. Memang dah ramai dah jumpa saya lari pada rumah. Sebab sekarang senang lari pada rumah. Apa susah? Ambil handphone. Okay, line clear. My dad and my mum dah tak ada. Dia datang ambil air. Dah beramai. Polis, dari port polis pun tak jumpa. Sebab duduk mana? Bukan duduk taman-taman macam ni. Duduk kat kondo. Siapa nak jumpa? Sampai sekarang tak jumpa. Ramai jumpa saya menangis. Tapi mak bapak biasa, bapak ego. Datang jumpa saya menangis lah. Saya sediakan tisu di dalam kotak. Orang lelaki ni susah menangis. Orang perempuan suka menangis. Lepas tu bang, kalau bini kita dia bercakap sikit nak menangis, anak perempuan sikit menangis. Ya, itu normal. Tapi kalau lelaki tak, dia simpan. Datang klinik saya baru menangis. Apa tadi saya, anak saya ni, anak perempuan saya dah lari. Bayangkan anak baru form 5 dah lari. Dan sekarang kita kena ingat, jaga anak kita. Bangla ramai, Pakistan ramai. Dan ramai kahwin Bangla. Bangla, ada orang lagi suka kahwin Bangla. Jaga anak perempuan luar ni. Saya tanya kenapa suka kau? Oh, Bangla bagus Pak Haji. Adik menes. Adik menes. Minta 100 bagi 500. Bang, orang Melayu minta 100 bagi RM2. Kata dia. Nampak tak? Jadi sebab itu kita dengan anak-anak yang mencabar tu kan sampailah awal remaja. Selepas saja akhir remaja, masa tu kita sebagai ibu bapa dah lost. Tak boleh buat apa lagi dah. Sebab dia dah boleh kata orang tu. Banyakkan sekarang budak-budak tu banyak saya buat kes kan. Rumah besar, banglo, bilik banyak, tapi anak nak duduk dengan kawan-kawan kat luar. Dia tak perlu duduk dengan bapak walaupun duduk satu taman. Duduk taman, rumah kosong, tak perlu duduk. Kata kenapa? Dia kata alasan-alasan dia. Jadi kita tak nak sampai macam itu. Kita tak nak nanti kita, penuaan kita tu, kita bila penuaan maksudnya ialah bila kita masuk
umur 50 ke atas. 50 ke atas dah masuk penuaan. Bagi umur apa? Lagi 2 tahun pun. Sampai Zoom. 50 ke atas dah start penuaan ikut teori demografi. Jadi bila masa itu kita dah mula kata orang tu, je lah. Mungkin masa tu anak kita pun dah masuk universiti, seorang keluar. Lama-lama kita tinggal berdua je dalam rumah tu. Akhirnya tinggal berdua bang. Dan akhirnya tinggal seorang. Ramai sekarang tinggal seorang. Di kawasan saya tu ramai tinggal seorang. Yang banyaknya kaum wanita. Orang perempuan ni dia umur panjang sikit pada lelaki. Allah bagi. Ya kan? Jadi suami pergi dulu. Jadi isteri tinggal seorang-seorang. Ramai lah sekarang. Anak-anak duduk jauh-jauh pula tu. Jadi nak duduk sama susah lah. Jadi itu perlunya ada jiran-jiran. Kan? Kalau ni ada satu kes, dia tinggal seorang-seorang, dah meninggal 3 hari baru tahu. Sebab tu kita kalau ada mak bapak, ada nenek atuk ke telefon selalu, jangan kedekut. Telefon dia atuk ni, kadang atuk tak jawab. Saya lagi lah, handphone saya memang silent. Saya tak jawab. Yang jawab isteri saya. Saya tak jawab. Penat nak jawab. Sebab kalau jawab tu orang telefon berjam-jam mengandung masalah. Jadi biasanya kita kalau boleh, ni mak ayah kita dah tua-tua ni, terutama kalau duduk seorang-seorang pula, kita telefon. Kesian mau ni, 3 hari meninggal. Rumah besar, banglo, duduk seorang-seorang, habis. Jadi tuan-tuan kita kalau boleh, mana yang tadi kita hendaklah kata orang sentiasa mendidik anak-anak kita. Saya ada buku ni, rumah mana? Buku ni ada. Dalam ni ada 10 bab. Kalau abang tanya tadi lah, jadi macam mana kita misalnya nak menyemai kasih sayang, cuma kemudian bagaimana berkomunikasi. Yang penting kita dengan anak, dengan keluarga ni kita berkomunikasi. Komunikasi. Macam majlis pada hari ni, kita berkomunikasi. Kan ada sepupu-sepupu, memang tak? Ni sepupu, cakap lah. Adik-beradik, ikonuan, lepas tu dengan ayah ni, mak, cakap. Kadang ayah biasanya dia tinggal seorang, dia tak cakap. Jadi kita pergilah cakap dengan dia. Cakap dia tanya ayah macam mana. Kalau tak ada pun picik-picik. Ingat tak masa kecil-kecil tu kan, ayah kita suka picik kita, suka taruh minyak kat perut kita. Apa salah sekarang? Orang tua ni tak minta. Orang tua tak minta. Dia kembung perut pun dia diam. Ya. Saya kalau sakit saya tak ambil tahu. Saya senyap, bini saya sibuk. Telefon anak sana, telefon anak sini, telefon. Saya kalau sakit, saya akan diam. Dia buat macam biasa je. Bagi kita orang lelaki ni, kita susah sikit untuk. Sebab lelaki biasanya banyak introvert. Introvert, extrovert. The trait personality. Orang lelaki suka simpan. Kita orang lelaki suka simpan. Suami suka simpan. Tetapi kalau boleh dalam keluarga ni, kita cakaplah. Cakap dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang memanglah kita nak cakap, kadang ramai juga saya nak cakap modal apa tu Haji? Tak ada modal. Nak cakap tu kan? Itu jadi nak cakap modal apa tu kan? Itu dia. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh saya sampaikan. Kita ada 10 minit lagi. Sebelum tu saya nak pergi sikit lagi lah. Saya nak pergi juga kepada syarat untuk mengejar syurga. Tajuk kita ini melayari bahtera ke syurga. Syarat mengejar syurga juga ialah kalau suami tadi tu, mana ketua keluarga, nafkah kepada isteri dan anak-anak, wajib tu. Pak Ramai juga jumpa saya kata, suami tak bagi nafkah dah 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Kita dengan isteri kita kena beritahu. Ni yang abang bagi 200. Tapi isteri dah tahu dah, sebab tadi kita masuk bilik air, dia check dompet kita, tinggal RM2 je. So, abang tak apa bang, saya bagi abang balik. Contoh. Tapi kita kena sebut. Sebab itu dalam surah An-Nisa, ya, kita kena sebut apa saja nafkah lah. Dan juga isteri pula kena ikut lah suami, taat pada suami, ya, taat pada suami, dengar cakap suami. Selagi suami kita maknanya dia ikut apa saja yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Maknanya solat tadi contoh solat berjemaah, solat fardu, kita mana tadi tu. Kemudian kita juga naklah sentiasa mungkin masa puasa Ramadan ke, kita sama-sama
dan jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatan diri. Ya. Kemudian taat kepada suami, taat kepada suami. Kemudian kita sama-sama baca Quran dan hadis dan sebagainya lah. Dan kalau boleh tuan-puan, kita kata dalam hidup keluarga, sebab apa kita kalau boleh tuan-puan, Allah berfirman bahawa dalam Quran ada, saya suka nak cerita ni, bahawa kita bukan saja boleh berjumpa kaum keluarga macam ni, tapi juga kita boleh berjumpa di syurga sebenarnya. Tapi dengan satu syarat, maknanya mengikut apa sunnah Rasulullah SAW, dan kita bawa ahli keluarga kita sekali. Lepas tu macam program macam ni cukup bagus. Kalau tidak nanti kita tak jumpa kat sana. Contoh, ayah solat, ayah jaga solat di waktu, ayah sembahyang, ayah buat apa semua, tapi anak tak ikut, tak jumpalah kat sana. Kita tak jumpa kat sana. Tapi kalau kita buat semua, isteri ikut, anak ikut, kita jumpa macam ni balik. Family, bukan family day lagi lah. Dekat sana ni kita jumpa dalam jannah kita. Sebenarnya tuan-puan, Allah menyediakan syurga. Sebab tu kita harus doa apa tuan-puan? Ya Allah, ya Tuhan aku, masukkanlah dalam syurga aku, dalam syurga-Mu tanpa hisap. Dan kita doa juga, ya Allah, masuklah ahli keluarga aku tanpa hisap dalam syurga-Mu. Sebab kita tak jumpa kat sana. Dia bukan kat sini saja ni. Kita akan jumpa di syurga. Lepas tu, tapi dengan syarat kita betul-betul ikut sunnah, jaga solat di waktu, lepas tu baca Quran, jangan ada hasad dengki, jangan ada misalnya kita nak mengkhianati orang, kena jaga tu. Hablum minallah, hati mesti bersih. Itu mana? Itu penting. Dan yang penting juga kat sini ialah kita naklah kata orang tu menjaga, kita kata kalau isteri kita seorang, kita bimbing dia. Anak-anak kita bimbing sekali kalau boleh. Kalau keluarga ni mungkin ialah anak kita besar sikit, dia tak boleh dengar cakap kita, kemudian kita bimbing. Dan kalau dah ada menantu pun sama juga. Kita kena bawa menantu kita ke syurga juga. Jadi tugas ayah ni sebenarnya besar dari tanggungjawab. Lepas tu dalam surah An-Nisa ayat 34, ayat yang paling panjang sekali. Mana lelaki, Allah kata ialah pemimpin. Kena sediakan tempat tinggal, makan, minum. Kena jadi pemimpin dalam keluarga, solat, pemimpin Quran, pemimpin dalam kita kata sosial, dalam keluarga. Semua panjang ayat tu. Ayat 34 paling panjang. Maknanya kenapa? Saya nak beritahu tuan-tuan, kalaulah boleh kita di mana jadikan Quran sebagai satu motivasi untuk kita. Bila baca Quran ni kita ada motivasi. Kita belum baca lagi surah Nuh, surah Yunus, surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Ar-Rahman. Dan lagi saya nak beritahu tuan-tuan juga, kita anak-anak dan juga isteri dan semua kita naklah sentiasa bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Dalam surah Ar-Rahman ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah tanya kita, nikmat-nikmat apa lagi Pak Jim yang kita tak nak bersyukur? Banyak nikmatnya. Baru ni ada seorang budak di tempat, dia tanya kepada saya, dia ketagih sangat main game. Dan dia cakap apa dengan saya, dia kata dia tak mau semayang, dia tak percaya Tuhan, dia tak mau benda, dia tak tu semua. Dah ramai golongan macam ni. Ayah datang menangis lah. Dan bila saya tanya dia cakap apa? Oh, sebab ayah saya sibuk bekerja. Ayah dia sibuk bekerja pagi, petang, malam. Jadi dia kata dia membesar, dia cakap dengan saya, daripada umur 12 tahun lagi saya dah tak ada kasih sayang. So sekarang saya Tuhan tak ada. Dan dia cakap dengan saya apa? Saya nak mati. Lama saya buat itu, dekat 8 jam konseling. Mak, ayah dia sekali. Jadi saya nampak kat sini bukan apa, dia rasa tidak ada sentuhan daripada seorang bapa. Lepas tu kita kena ada sentuhan anak-anak kita. Sentuhan bukan sahaja fizikal, tapi sentuhan emosi, sentuhan kalbu, sentuhan mental, dan juga sentuhan sosial. Ni perlu tadi. Itu penting. Ya. Dan tuan-tuan kita naklah juga sentiasalah menjadikan keluarga kita ni keluarga contoh. Macam saya ni cakap banyak kan, takut. Lepas tu saya tuan-tuan, saya minta dengan Allah, tolonglah Allah, jangan uji aku. Kadang-kadang yang Allah uji ni ustaz, kaunselor, motivator. Kau cakap banyak ni. Orang politik jangan cerita lah.
Orang politik ramai jumpa saya. Sahabat benar ramai. Cakap pandai, bersudi. Sebab tu tuan-tuan dalam surah As-Saff ayat 2-3 Allah kata apa? Kau berkata-kata tapi kau tak buat. Kita cakap macam saya, cakap ramai lagi kat sini berceramah. Cakap balik rumah peluk bini tidak. Lepas tu saya tuan-tuan, kenapa saya bawa cucu saya? Kenapa saya bawa? Kaedah isteri saya datang ni. Kita dah jumpa Cik Bakri dah borak-borak nak datang. Tapi tak sihat. Kalau isteri saya datang, tadi dah peluk-peluk tadi tu, masuk kereta saya dah kena dah. Kena sotong dah. Udahlah. Pakcik, udahlah. Pergi ceramah tadi mau Cik Bakri ke main. Cakap peluk. Kita tak dipeluk. Cakap tak suruh bikin. Hari ni ramai orang cakap tak suruh bikin. Janji tapi tak buat. Ini bukan soal janji kata orang yang lain-lain tu, termasuk juga kita janji. Sebab tu Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 2, ayat 3. Kau pandai berkata-kata. Cakap pandai. Jadi sekarang saya cakap, oh peluk anak, peluk cucu, peluk itu pagi. Tapi balik tak buat. Oh, yang ini paling ramai. Ramai yang bini-bini ustaz datang jumpa saya. Baru setengah-setengah ustaz pergi ceramah, saya tak mau dengar. Sebab saya tahu bini dah jumpa saya. Bini buat kawasan dia datang jumpa saya. Dia lagi sebenarnya suami saya itu pakai jubah macam ni. Pakai serban ni, cakap kau main lagi dekat TV, dekat itu. Tapi balik rumah tak buat. Jadi saya, macam mana tu Haji? Saya kata panggillah suami. Biasanya tuan-tuan saya beritahu, kalau kita ada masalah suami isteri dan sebagainya, datang suami isteri buat sesi kaunseling, jangan malu. Dia lebih kepada awal tu, lebih pada pencegahan. Jangan teruk pemuda. Dah teruk dah. Kita dah teruk pun datang. Jangan, kalau boleh datang awal-awal. Semua rahsia, sulit. Saya dah buat 40 tahun dah. Ni saya cakap tadi, saya ada sebut nama sesiapa? Saya tak sebut. Ni Cik Bakri dia ikut kursus saya banyak lah. Cik Bakri ikut kursus kaunseling banyak. Tapi saya tak sebut. Salah, sebab saya ada lesen. Tak boleh. Tapi saya buat selesai masalah satu keluarga. Satu suami isteri banyak. Dia kadang-kadang kenapa tu? Sebab tu kita kursus kahwin 2 hari tak cukup. Lepas tu kena ada, iaitu kursus pasca perkahwinan. Kan? Baru dah kahwin, duduk serumah baru kenal pasangan kita. Siapa pasangan kita? Duduk serumah baru kenal. Lepas tu baru tahu lah siapa mak mentua kita. Kadang-kadang yang kacau ganggu dalam rumah tangga ni bukan orang lain, mak mentua, pak mentua, orang ketiga. Bukannya suami ni dah ada girlfriend kat luar ke. Bukan. Betul tak? Kadang yang kacau ganggu ni orang yang ketiga ni, mak mentua, pak mentua. Kacau, asyik kacau dan sebagainya. Jadi benda-benda semua nak kena belajar. Kita kena belajar. Itu dia. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak minta tuan-tuan supaya semua keluarga-keluarga semua berkumpul dalam keluarga masing-masing. Sebelum berakhir ni, saya nak buat sesi satu. Haji dengan Puan Najah Fatimah tak payah bangun lah. Duduk situ. Tapi yang lain ni, mai. Cepat. Panggil. Terutama suami isteri, anak-anak sekali, mai. Semua sekali. Abang nak tutup ni. Panggil pula. Ada isteri. Pegang. Ni, pegang tak? Tak ada ni. Pegang tak isteri. Pegang bau. Abang pegang dulu tangan. Nak tengok satu sekali contoh. Pegang bau. Tengok peluk dulu. Sabar. Pegang, abang pegang bau. Okey, tengok mata isteri. Okey, tengok mata isteri. Tengok ini kalau boleh diamalkan kat rumah pada satu hari pada, okey bang, abang cakap dengan isteri, tengok mata, tengok jangan tengok sini pula. Okey, cakap bang. Tengok sini. Apa nak cakap? I love you. I love you dia tengok saya. Okay, I love you, darling. Cium dahi. Peluk dia, peluk. Itu dia. Apa cakap kat sini? Dia dah biasa cakap macam tu rasa. Dia biasa itu sendiri abang ni bagus Jadi rasa tak ada siapa. Tak ada siapa. Okey ni anak-anak semua peluk ayah ni. Kau dengan suami isteri kan? Kau buat dulu. Okey. Okey.
Okey, cuba ni tadi buatlah tadi. Ni bang. Ni ni. Mana anak dia? Adik kakak. Ni suami. Mana suami? Ni. Kau suami sini. Peluk. Peluk. Pegang. Ni pegang. Peluk. Abang. Abang pun sama. Ni pegang bau dulu. Pegang bau dulu. Tengok mata dia sini. Abang cakap. Cium dahi. Peluk. Itu dia. Okey, abang isteri tak datang. Tiga sekali dengan anak lah. Peluk ayah. Ayah kau. Sayang. Ayah lah. Ayah ni peluk. Bersono mana? Tak apa. Peluk ayah. Besar penuh. Peluk ayah. Peluk sekali. Gitu je. Peluk kakak. Okey. Okey. Baik. Kenapa kakak sedih sangat menangis? Sonok gembira hari ni Dengan harapan Jangan. keterusan. Boleh teruskan. Boleh bang, boleh teruskan. InsyaAllah. Bukan mana habis di sini je lah. Mana bukan program ni habis sini kan macam kata Tuan Haji tadi je. Balik ni teruskan kita buat benda ni. Mana walaupun hari ni kita 2 jam bersama, tetapi benda yang baik ni kita teruskan. Istiqamah yang tadi Cik Bakri sebut salah satu duit tu. Istiqamah maknanya berterusan. Kita tak boleh buat kat sini je lepas tu balik. Itu harapan puan kan? Itu dia. Ni adik. Adik macam mana? Ini tu suami dia tu. Suami di sini. Orang macam mana? Orang muda, kita tengok orang muda. Apa lu nak tengok? Peluk. Anak 2 orang. So macam mana? Sebagai orang muda. Sebab dapat berkumpul macam ni. Lepas tu dapat feeling yang baik-baik macam ni. So rasa seronok lah. So dapat ilmu maknanya awal Pernah dapat ilmu macam ni pergi kursus 2 hari tu? Sebelum ni ada lah. Kita tengok semua tu. Tengok tu kan Ada. Tapi ni balik boleh praktis boleh? Boleh praktis Di usia muda lagi dah buat anak kau kecil-kecil ni InsyaAllah Okey. Baik, sekarang saya nak korban sebelum kita berakhir maknanya mula daripada Abang Long dulu. Mana Abang Long? Yang sulung ni saya nak kalau boleh family Abang Long saja datang dan jumpa mak dan ayah ni, peluk dan cium. Jumpa Abang Long dulu. Mak tengah menunggu ni. Boleh? Okey. Salam dan peluk. Tu dia. Cium ayah tu. Bagi ayah kita happy lagi kau boleh? Bagi ayah happy. Peluk mak pulang. Ni kakak. Ni cucu. Cucu. Tu dia. Cucu. Ni dia. Ini dia. Tak. Okey, bagus. Peluk. Boleh. Oi, pandai cium. Pandai mandu dia. Melekat peluknya. Ya? Sini. Tu dia. Ni keluarga yang kedua mana? Ni lah abang ni. Ni ikut ayah, ikut ibu. Peluk. Cium dari ayah kita, mak kita dapat pahala mana? Pahala besar. Tu dia. Ni cucu. Tahu. Cucu tahu. Ya bang. Ya. Ya bang. Kiu. Ya. Nak. Oh, dia pun nak cium juga nenek dia.
Dua tu. Ya, ya.